وما كنا لنهتدي أن هدانا الله اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ربنا يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم آمين. Assalamualaikum Ustaz Syahmi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa khabar Ustaz? Salam 15 Ramadan. InsyaAllah. Baik, alhamdulillah. Baik, baik. Baik, insyaAllah hari ini kita akan berbincang tentang nuzul Al-Quran dan insyaAllah seperti mana yang sahabat-sahabat telah ketahui, kita nak tahulah apa faedahnya Al-Quran ini diturunkan dalam bulan Al-Quran Mubarak, diturunkan dalam bulan Ramadan Al-Mubarak juga. Jadi mungkin ada kaitan di situ, Ustaz boleh terangkan nanti, dan mungkin apakah ibrah dengan ayat-ayat awal yang Allah turunkan Al-Quran ini kepada Nabi Muhammad SAW. Silakan Ustaz. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa lal 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'alil Qur'anal 'azima rabi'a qulubina ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهب همومنا وغمومنا اللهم اجعلنا من الذين يستمعون قولا فيتبعون أحسنه آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, tuan-tuan sekalian bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada pagi ini kita diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita bertemu bagi sama-sama tuan-tuan sekalian kita berbincang satu topik yang bagi saya sangat sesuai untuk dibincangkan dalam masa yang terdekat ni. Sebab tak lama lagi tuan-puan sekalian, bila tiba saja 17 Ramadan, kita selalu sinonimkan tarikh tersebut sebagai tarikh untuk kita memperingati nuzul Quran, kan, nuzul Quran. Jadi sangat pentinglah tuan-puan sekalian untuk kita menjelaskan beberapa kekeliruan yang selalu masyarakat kita pada hari ini tersilap faham berkenaan dengan apakah yang dimaksudkan dengan penurunan Al-Quran itu. Dan kitab rujukan saya yang utama untuk berbincang topik ini tuan-puan sekalian pada pagi ini adalah kitab Man'aq Qattan daripada Man'aq Qattan, iaitu Mabahith fil Ulumil Quran, yang ada bercerita berkenaan dengan bab nuzul Quran. Okey, nuzul Quran. Jadi kita nak bincang topik itulah pada hari ini insya-Allah. Mungkin tuan-puan sekalian, topik ini adalah topik yang berulang setiap tahun bila tiba je Ramadan. Topik ini selalu dibincangkan oleh para asatizah kita. Jadi kalau yang sudah maklum, yang sudah tahu, anggaplah ini satu ulang kaji. Dan mungkin ada yang tak tahu, mungkin barangkali kita akan berbincang dengan lebih mendalam insya-Allah untuk kita mendapatkan bukan semata-mata nak tahu tarikh bila turun tu, tapi kita nak tahu apa tujuan ataupun apa hikmah dari di sebalik peristiwa nuzul Quran insya-Allah. Okey, baik tuan-puan sekalian, saya tak nak buang masa. Sebelum tu saya nak bagi tahu tuan-puan sekalian, saya nak mohon izin pada Kak Syida untuk tamatkan awal sikit je. Sebab saya tengok ada satu kuliah saya dia jauh dekat KLCC hari ni. Jadi jalan saya pernah pergi sebelum ni dia tidak smooth jalan dia. Jadi saya kena bergerak lebih awal sikit supaya saya dapat sampai tepat pada masanya di KLCC lah. Sebab saya ada program yang Petronas depan ni. InsyaAllah. Okay, tapi tak jauh mana pun, saya cuba awalkan 15 minit sahaja. Kalau kata tiba-tiba saya tengah naik seh tu, tiba-tiba mungkin tak sedar tu, mungkin barangkali tepat-tepatlah pukul 11 tu kita habis insya-Allah. Okey, baik tuan-puan sekalian. Jadi seperti biasa tuan-puan sekalian, kita mulakan dengan membaca isti'adzah. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita semua daripada sebarang bentuk gangguan syaitan dan iblis insya-Allah. Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Baik, saya nak mulakan tuan-puan sekalian dengan memberikan ayat-ayat yang mungkin berkaitan dengan peristiwa nuzul Quran ini. Okey, saya mulakan dengan ayat yang pertama, iaitu datangnya daripada surah Al-Baqarah ayat 185. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan ila akhir ayat. So dalam ayat 185 ni Allah menyebutkan satu fakta yang kita semua sudah maklum. Allah kata bulan Ramadan, syahrul Ramadan unzila fihi al-Quran, diturunkan di dalamnya Al-Quran. Maksudnya dalam bulan Ramadan tu turunnya Al-Quran. So dalam ayat 185 Al-Baqarah ni secara surface, secara basic kita dapat tahu oh Al-Quran itu diturunkan dalam bulan Ramadan. So ini ayat permulaan. So ayat yang membuka perbincangan kita hari ini adalah kita nak dapatkan satu gambaran secara umum
Bila Quran turun? So Allah jawab dalam ayat ni bulan Ramadan. Bulan Ramadan. Okay, bulan Ramadan. Itu adalah ayat pertama sebagai pembuka bicara kita pada pagi ini. Dan ayat kedua, tuan-puan sekalian, datang pula ayat yang mengkhususkan lagi daripada ayat 185 surah Al-Baqarah tu, datang pula surah Al-Qadar ayat yang pertama. Yang mana Allah sebut, Bismillahirrahmanirrahim, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami telah menurunkannya, nya itu rujuk pada Al-Quran, pada malam Al-Qadar. Jadi malam Al-Qadar yang seperti kita semua maklum, dia berada dalam bulan apa? Bulan Ramadan lah. Jadi tadi 185 Baqarah, bulan Ramadan. Ayat 1 surah Al-Qadar Allah takhsiskan lagi, Allah khususkan lagi, berada pada, turun pada malam Al-Qadar. Sudah ada nampak sedikit pengkhususan Allah bawa dekat dalam ayat pertama surah Al-Qadar ini. Jadi, tuan-puan sekalian, kalaulah kita katakan Al-Quran itu turun pada malam Al-Qadar, malam Al-Qadar ini pula kita sedia kala maklum, dia berada pada 10 awakhir, 10 malam terakhir Ramadan. Terang. Jadi, apa keperluan dan bagaimana pula tuan-puan sekalian berlaku dalam kalender kita hari ini, cuti nuzul Quran adalah pada 17 Ramadan. Kan? Dan 17 Ramadan itu kita sedia maklum juga belum masuk lagi pun 10 malam akhir Ramadan itu. Jadi kalaulah malam Al-Qadar itu pada 10 malam akhir dan kita pula sambut 17 Ramadan sebagai nuzul Quran, maka sebenarnya Quran itu turun bila? Turun pada 17 Ramadan ke ataupun turun pada 10 malam akhir ataupun yang disebutkan sebagai malam Al-Qadar itu. Jadi yang kita nak bincangkan sebagai permulaan adalah menjelaskan kekeliruan antara dua kefahaman ini. Okey, untuk makluman tuan-puan sekalian, dalam kitab Manaq Qattan ini ada dua mazhab. Dua mazhab, kejap saya tengok. Yep, ada 3 mazhab yang bercerita pasal penurunan Al-Quran. Cuma satu daripada 3 mazhab, mazhab ni maksudnya bukanlah mazhab macam mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, tidak. Maksud saya adalah 3 kepercayaan, 3 pendapat bila bercerita bab turunnya Al-Quran ini. So daripada 3 pendapat ni cuma satu pendapat sahaja, tuan-puan sekalian, satu pendapat saja yang bersetuju bahawasanya Quran ini berlaku penurunan sebanyak 2 kali. Cuma satu je. Okay. Ada pun 2 pendapat lagi mengatakan Quran tu cuma turun sekali dan satu jenis saja, satu bentuk saja penurunan itu. Kan? Kalau tadi 2 kali itu dia macam ada 2 bentuk penurunan. Tapi yang 2 pendapat lagi tu yang mengatakan sekali, dia fokus kepada satu bentuk penurunan sahaja. Dan saya mungkin akan bincangkan juga ketiga-tiga mazhab ataupun 3 pendapat ini supaya tuan-puan sekalian nampak di setiap pendapat-pendapat yang muncul itu ada dalil daripada Quran. Cuma bagaimana para ulama kita mentafsirkan ayat tersebut dan berbincang lanjut tentang ayat yang dibawa. Kalau tengok tuan-puan sekalian ketiga-tiga pendapat ini, dia membawa ayat yang sama. Cuma melihat pada dimensi dan perspektif yang berbeza. Itu adalah yang menjadi percanggahan para ulama kita tentang penentuan Quran ni turun berapa kali dan bila Quran ni turun sebenarnya. Okey. Tuan-puan sekalian dah tahu kan Quran ni yang tuan-puan sekalian pegang selama ni macam mana? Boleh saya tahu tak sebelum tu? Ada 3 pendapat. Saya kata ada satu pendapat je yang mengatakan Quran turun 2 kali. Jadi tuan-puan sekalian pilih hak mana satu? Quran turun sekali ke Quran turun 2 kali? Kalau dengar pada ikut majoriti tu ada 3 pendapat, 2 kata tak, 2 kata sekali, satu je kata 2 kali. So tuan-puan sekalian pilih hak yang 2 tu ke ataupun yang satu? Sebab dah belajar kita pilih 2 kali, Ustaz. Sebab dah belajar pilih 2 kali. Saya tak terpengaruhlah dengan faktor 2 lawan 1 tu. Kok-koklah kata 2 Ustaz Syami kata. Memang dalam kitab Manaq Qattan kata 2 pendapat yang menyokong kepada sekali itu. Jadi tuan-puan sekalian tak terpengaruhlah dengan 2 tadi tu. So masih lagi tetap dan tidak berganjak daripada pendapat 2 kali penurunan. So masya-Allah, alhamdulillah. So betul tuan-puan sekalian, kalau ikutkan dekat sini dituliskan dekat dalam poin yang pertama, pendapat yang pertama ni, pendapat ini diambil daripada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas adalah pelopor kepada pendapat yang pertama lah yang dikatakan Quran turun sebanyak 2 kali ni. Dan pendapat inilah yang dipegang oleh para ulama secara majoriti. So walaupun 2 pendapat tadi kata sekali, tapi yang Ibnu Abbas bawa ni tuan-puan sekalian adalah pendapat yang dipegang oleh sebilangan ulama majoriti. Maksudnya kita ambil yang jumhur lah, yang majoriti kata tuan-puan sekalian. Okey, kenapa 2 kali? Okey, 2 kali ni bila tuan-puan sekalian? Apa yang membezakan 2 kali penurunan ini?
Kali pertama, Quran turun itu adalah Quran turun secara sekaligus. Okay, Quran turun secara sekaligus. Dan penurunan kali kedua adalah Quran yang turun secara berperingkat-peringkat ataupun kita sebut sebagai beransur-ansur ataupun in Arabic kita sebut sebagai mutawatir. Jadi ada Quran yang turun sekaligus, maksudnya sekali turun saja, komplit dah Quran itu. Ada yang kedua adalah turun secara beransur-ansur. Beransur-ansur. Cuma kita nak bezakan jugalah tuan-puan sekalian. Okey, first kali, pendapat mana daripada dalil mana Ibnu Abbas katakan sekali dengan yang bukan sekali, yang beransur-ansur dan juga sekaligus tu. Okey, dikatakan tuan-puan sekalian oleh Ibnu Abbas daripada riwayat Hakim, dia kata fussilal Qur'anu minadh-dhikr fawudi'a fi baitil izzati minas sama'id dunya faja'ala Jibril yanzilu bihi 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Okey, terjemahan dia apa? Al-Quran itu dipisahkan daripada az-zikir lalu diletakkan di Baitul Izzah di langit. So dia katanya kali pertama turun tu dipisahkan daripada az-zikir. Az-zikir kat sini rujuk pada apa tuan-tuan sekalian? Allah lah. Maksudnya Allah telah menurunkan Al-Quran, so daripada Allah di Lauh Mahfuz itu turun kepada Allah, turun kepada Baitul Izzah. Ini adalah penurunan kali yang pertama. So Allah kata Ibn Abbas kata da'. Istilah yang digunakan adalah fawudi'a. Wudi'a ni maksudnya letak sesuatu benda. Contoh kalau kita ambil buku ni tuan-puan sekalian, kita tak akan kata daripada buku ni sebagai contoh, buku Ustaz Syahri yang terdekat dengan saya sekarang ni. Okey, contohnya kita tak akan ambil sebahagian daripada buku ni, lepas tu kita kata saya letak. Tak. Jadi tuan-puan sekalian, kita kena ambil ke semua buku ni, maka saya letakkan dekat satu tempat. So istilah da' itu ataupun wudi'a tu merujuk kepada ambil sesuatu secara sempurna. Kan, tidak kata letak kalau tak ambil satu secara sempurna. So ambil satu secara sempurna, maka diletakkan dekat situ. Maka kata Ibnu Abbas, fawudi'a fi baitil izzah. Maka secara sekaligus Allah telah meletakkan Al-Quran ini di Baitul Izzah. Di Baitul Izzah. Faja'ala Jibril. Maka lepas itulah datangnya Jibril yanzilu bihi 'ala nabi. So istilah yang digunakan adalah yanzilu. Yanzilu ni adalah fi'il mudhari'. So maksudnya berlakunya penurunan berkali-kali dan berterusan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So itulah yang dikatakan dua tu. Satu letak sekaligus, yang kedua adalah turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang tu betul diturunkan secara berterusan. Ada lagi riwayat lain tuan-puan sekalian. Dikatakan juga oleh Ibnu Abbas, unzilal Qur'anu jumlatan wahida ila as-sama'id dunya. Wa kana bimawaqi'in nujum wa kana Allah yanziluhu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ba'dahu fi ithri ba'd. Allah menurunkan Al-Quran sekaligus ke langit dunia. Samalah dengan poin yang tadi tu. Pusat turunnya Al-Quran secara bertahap. Okey. Adalah Allah menurunkannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahagian demi bahagian. So nak katanya ayat tu ataupun hadis tu rujuk kepada apa tuan-puan sekalian? Langit dunia itu ataupun disebut sebagai Baitul Izzah itu adalah tempat untuk nak menyalurkan kepada Nabi secara berperingkat-peringkat. So itu dalil yang menguatkan lagi lah. Ada dua kali penurunan. Dan pendapat terakhir tuan-puan sekalian yang dibawa oleh Ibnu Abbas, unzilal Qur'anu fi lailatul qadar fi syahri Ramadan ila sama'id dunya jumlatan wahidah thumma unzila nujuman. Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar pada bulan Ramadan ke langit dunia secara sekaligus. So jumlatan wahidah ni maksudnya complete. Complete turun. Lalu ia diturunkan secara beransur-ansur, riwayat daripada Tabrani. Jadi tuan-puan sekalian, inilah dalil yang dibawa oleh Ibnu Abbas untuk nak mengukuhkan pendapat ada dua kali penurunan. Sebab apa? Sebab contoh bila kita baca dari sudut bahasa, saya nampak tadi Kak Halina Kak Alina ada komen ni. Memang once dah belajar turun dua kali, itulah yang dipegang. Dalamnya perkataan anzala dengan tanazzala. Okey, Kak Halina punya point tu is quite good dan menarik. Tetapi saya jumpa satu lagi, kalau kita nak betul-betul stick kepada bahasa yang betul dan apa yang disebutkan oleh ulama bahasa yang bercerita pasal mufradat Quran ini, iaitu Raghib Al-Asfahani, dia tidak membezakan kalimah anzala dengan tanazzala. Saya pun at first dengar benda tu, tapi saya rasa macam tak puas hati tahun ni. Rasa nak buka kitab tu sendiri. Betul ke anzala tanazzala ni? Lalu saya pun buka lah kitab mufradat Quraniyah tu daripada Raghib Al-Asfahani. Rupa-rupanya dia membezakan bukannya perkataan anzala dengan tanazzala,
tapi dia membezakan di antara inzal dengan tanzil. Inzal dan tanzil. Itu word yang digunakan oleh Raghib Al-Asfahani. So lebih tepatlah untuk kita nak bezakan mana satu yang turun secara sekaligus ataupun yang turun secara beransur-ansur. Saya ulang sekali lagi ya. Inzal dengan tanzil. Yang tu kita bincang sekejap lagi. Okey, yang tu tak sampai lagi. So sekarang kita nak bawa dalil-dalil sebab saya rasa peringkat jemaah Ahsanul Amalan ni dia bukannya sekadar nak telan apa yang asatizah dah ringkaskan. So saya kena bawa dalil-dalil ni untuk nak mengukuhkan lagi kefahaman-kefahaman tuan-puan sekalian. Saya tadi berhasrat untuk nak snap gambar daripada buku ni untuk diberikan kepada tuan-puan sekalian. Tapi mungkin seagilah habis daripada kuliah nanti, saya akan snap, saya akan hantar kepada pada Kak Syida dan mungkin boleh circulate lah dekat dalam grup GAA, Jemaah Ahsanul Amalan. Okay, setakat ni je lah untuk pendapat yang pertama. Jelas Itu adalah pendapat yang pertama, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Now, kita pergi pula pada pendapat yang kedua, iaitu pendapat ini dipopularkan ataupun dipelopori oleh disebutkan dekat sini Asy-Sya'bi. Asy-Sya'bi ni tuan-puan sekalian merupakan seorang tabi'in besar dan merupakan salah seorang daripada guru Abu Hanifah yang terkemuka. Maksudnya bukan calang-calang lah Asy-Sya'bi ni tuan-puan sekalian. Asy-Sya'bi ni pula tuan-puan sekalian berpendapat Al-Quran itu turun pada malam Al-Qadar, iaitu pada bulan Ramadan. Maksudnya turun tu sekali je. Maksudnya dan tidak dibezakan di antara yang pertama dengan yang kedua. Sebab dia kata setelah daripada turun pada malam Al-Qadar bulan Ramadan itu, terus berlaku penurunan secara beransur-ansur. Maksudnya turun kali pertama bulan pada malam Al-Qadar dan terus berlaku secara beransur-ansur. Dia tidak seperti Ibn Abbas yang memisahkan dua kali penurunan. So dia kata bertitik tolak daripada turun pada malam Al-Qadar itu terus rentetan itu secara beransur-ansur kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, kenapa? Kenapa dikatakan sedemikian? Sebab dia berpegang kepada ayat yang disebutkan dalam surah Al-Isra 106. Yang mana Allah sebut wa Qur'anan farraqnahu litaqra'ahu 'alan nas 'ala muqfin wa nazzalahu tanzila. Dan Al-Quran itu kami bahagi-bahagikan supaya engkau membacakannya kepada manusia dengan lambat tenang. Dan kami menurunkannya beransur-ansur. So daripada dalil inilah Asy-Sya'bi berpendapat bahawasanya tidak wujud istilah turun sekaligus ke turun sekaligus tu tak wujud. Yang dikatakan turun tu terus turun dan terus berlaku secara bertahap-tahap dan beransur-ansur. Dia macam inilah tuan-tuan sekalian. Maksudnya kalau kata Quran tu turun sekalipun dekat Baitul Izzah tu, katakan itu yang difahami oleh Sya'bi. Kalau Quran tu turun sekalipun dekat Baitul Izzah dan kemudian diturunkan dekat Nabi, bukankah di situ pun sudah dikira beransur-ansur? Faham tak faham? Faham tak? Bukan pun dekat situ dah boleh dikira sebagai beransur-ansur. Itu adalah komentar daripada Sya'bi. Logik juga kan kata Sya'bi ni kan? Maksudnya tak perlulah nak asingkan sampai 2 kali turun. Cukup je pegang sekali. So maksudnya tidaklah beransur-ansur itu juga difahami oleh Asy-Sya'bi adalah tidak turun secara terus semuanya kepada Nabi. Maksudnya bila Allah tahan sekejap dekat Baitul Izzah sekalipun, itu dah dikira sebagai beransur-ansur. Maksudnya ada logik tak? Maksudnya logik dan argument yang dibawa oleh Asy-Sya'bi ini valid bagi saya. Kan valid. Sebab dia memahami beransur-ansur itu bermula daripada start dekat Baitul Izzah lagi. Maksudnya tidak perlu nak dipisahkan sampai 2 kali penurunan. Boleh faham sekarang ni? Itu adalah komentar dari Sya'bi. Sya'bi bawa ayat-ayat daripada Al-Quran yang fokus kepada turun secara beransur-ansur lah. Fokus kepada surah Al-Furqan ayat 32, 33. Ada cerita pasal warattalnahu tartila. Tartil itu difahami oleh Sya'bi. Merujuk kepada bila dah tartil itu. Bila Allah suruh. Sebelum tu Allah sebut. Kadzalika linuthabbita bihi fu'adak. Kan Allah kata Allah nak menetapkan hati Nabi. Masa turunkan Al-Quran tu Allah kata tujuannya adalah untuk menetapkan hati Nabi. Maka kata Asy-Sya'bi, pastinya bila nak ditetapkan hati Rasulullah itu, dia tidak boleh berlaku Quran yang sangat hebat, bermukjizat besar itu, turun sekaligus. Maka mestilah kena berlaku secara sedikit demi sedikit. Turunnya itu mesti sedikit demi sedikit, maka memudahkan Nabi untuk menetapkan hati. Sebab Quran, bayangkan tuan-puan sekalian, kalau kita bincang lagi dalam, ada 2 jenis perasaan yang berlaku bila Quran turun. Kalau kita ambil pendapat Ibn Abbas tadi, saya tak habis cerita tadi, kalau ikut kitab Manak Qattan ni, dia ada sebut, bila turun kali pertama ni ada perasaan yang terhasil. Bila turun kali kedua ni ada perasaan yang terhasil. Kali pertama turun,
Siapa je yang tahu tuan-puan sekalian Quran dah turun dekat Baitul Izzah? Siapa yang tahu? Nabi tak tahu pun Quran dah turun dekat Baitul Izzah masa tu. Tapi siapakah yang makhluk yang tahu yang Quran sudah sampai dekat Baitul Izzah? Siapa? Jibril. Jibril ataupun malaikat lah. Malaikat tahu tuan-puan sekalian yang Al-Quran dah turun dah dekat Baitul Izzah. Jadi bila Quran tu turun dekat Baitul Izzah tuan-puan sekalian, malaikat yang tahu ni bila dengar Quran dah turun, apa perasaan mereka? Gembira. Kata Ibnu Abbas, dia bergembira dengan turunnya Al-Quran sebab Quran sudah sempurna dekat Baitul Izzah tu. Gembira para malaikat. Tuan-tuan sekalian, gembira para malaikat. Okey, itu adalah perasaan yang pertama terhasil bila Quran turun. Tetapi bila Quran turun dekat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kali kedua tu tuan-puan sekalian, apakah perasaan yang terhasil? Apakah perasaan yang terhasil? Cuba tuan-puan sekalian recall balik cerita berkenaan dengan Nabi Muhammad terima wahyu. Apa perasaan kali pertama Nabi Muhammad bila terima wahyu daripada Allah Azza wa Jalla? Apakah perasaan? Takut. Takut. Menggigil. Takut, menggigil. Kalau tuan-puan sekalian, okey, kalau Nabi Muhammad perasaannya pertama adalah takut, gemetar, menggigil, itu adalah perasaan yang Nabi lalui. Sama tak dengan apa yang tadi yang malaikat rasa? Malaikat bergembira dengan fakta Quran turun. Tapi Nabi ketakutan, menggigil, gementar, sama tak sama? Tak sama kan? Jadi dekat situ pun kita nampak, kenapa berlaku tak sama? So di sinilah tuan-puan sekalian, saya nak congkilkan supaya kita boleh ambil pengajaran dekat sini, iaitulah orang yang taat kepada Allah Azza wa Jal, pastinya Al-Quran itu akan memberikan kebahagiaan dalam jiwa dia, dalam diri dia. Sebaliknya, orang-orang yang tak taat, orang-orang yang tak yakin, bila mana Al-Quran turun kepada dia, maka ianya bukan satu khabar gembira untuk dia. Okay? Tetapi tidaklah bermaksud Nabi Muhammad tu tak taat. Tapi itulah norma manusia tuan-puan sekalian tanpa petunjuk buat kali pertama. Sebab Quran turun masa tu bola petunjuk Nabi Muhammad dapat. Maka kali pertama disentuh pastinya orang itu masih lagi dalam keadaan keraguan. Ataupun istilah dalam bahasa Inggeris saya rasa lebih tepat. Macam ragu tu macam kurang tepat sikit tuan-puan sekalian. Tahu tak? Saya tak tahu apa benda dalam bahasa Melayu yang lebih tepat untuk nak bagi terjemahan bagi English ni. Puzzle. Puzzle ni apa benda? Puzzle. Doubtful, Ustaz. Doubtful. Doubtful tu macam ragu-ragu tak? Ya, puzzle ni apa benda? Puzzle. Dia macam apa puzzle? Confused. Dia macam confused, Ustaz. Tanda tanya bukan, Ustaz? Tanda tanya. Saya tertanya-tanya. Dia macam puzzle. Dia macam tu. Saya tak tahu apa benda istilah dia. Takkan nak kata main puzzle. Bingung. Dia tidaklah kata ragu. Kalau ragu tu dia macam in doubt kepada benda tu. Saya rasa macam bingung kot. Dia macam Kebingungan. blur tak? Macam blur. Dia puzzle ni dia macam mendekati pada istilah blur juga. Saya rasa bingung. Lebih tepatnya dia macam macam mana? Berteka-teki tu, Ustaz. Berteka-teki. Pun boleh juga kot. Tapi tuan-puan sekalian faham kan? Saya tidaklah sampai tahap kita nak katakan Nabi tu ragu dengan Quran. Dia macam istilah ni. Dia macam keadaan yang berlaku dekat Nabi Musa. Bila Nabi Musa sampai dekat lembah tua kan? First time Nabi Musa dengar suara daripada Allah. Ana rabbuka tu. Inni ana rabbuka. Sesungguhnya aku Tuhan kamu. Ke Nabi Musa pada waktu itu tuan-puan sekalian jadi macam, tahu tak, dia seorang-seorang diri dekat lembah tua masa itu, tiba-tiba suara tu claim tu adalah Allah, Tuhan dia. Lepas tu at the same time pula tuan-puan sekalian, lepas tu tak sempat nak layan kebingungan ataupun puzzle pada waktu itu. Allah suruh Nabi Musa buat apa? Fakhlaq na'lai. Kalau tuan-puan sekalian perasan ada fa dekat situ, fakhlaq na'lai. Maksudnya apa? Memang Allah tak bagi chance untuk Nabi Musa layan kebingungan masa itu. That's why kalau tuan-puan sekalian tengok apa yang berlaku dekat Nabi Muhammad pun sama. Iaitu bila Quran turun dekat baginda, kan masa tu Jibril yang berkomunikasi dengan Rasulullah kan? Ada tak Jibril bagi Nabi Muhammad layan kebingungan ataupun layan ketakutan masa tu? Tak ada. Sebaliknya Jibril dengan pantas memeluk Rasulullah dan sebutkan berkali-kali iqra. Baca. Maksudnya tidak memberikan peluang. Kan? Tak berikan kepeluang masa tu. Jadi biasalah tuan-puan sekalian, bila first time turun tu, logik untuk manusia merasai kebingungan. Okay? Dan kita mungkin nampak bingung itu adalah nampak dalam konotasi yang negatif, tapi bagi saya kebingungan itu adalah satu keperluan bila kita berinteraksi dengan Quran. Sudah. Macam mana tu? Okay. Tuan-puan sekalian, betul tak betul?
bila kita selalu dah mengikuti kelas-kelas Al-Quran, kelas-kelas tadabbur, kita ada banyak benda kita tahu. Betul tak betul? Kan kita ada banyak benda kita tahu. Macam tuan-puan sekalian masuk kelas tadi lah. Allah, nuzul Quran. Ini kacang punya topik lah. Kan? Ini kacang punya topik lah. Dia tak tahu aku dengar. Kan? So bila kita datang menghadap sesuatu ilmu yang berkaitan dengan Quran dalam keadaan kita sudah terisi, kita sudah rasa kita dah tahu semua benda, what's happen? Apa akan berlaku? Kita takkan appreciate benda tu. The moment kita sudah dapat pengetahuan tu, kita tak akan appreciate benda tu. Berbeza dengan kita datang dengan penuh kebingungan. Saya rasa macam ada benda lagi kelompangan di kepala saya ataupun dalam ilmu saya yang saya masih tak tahu. Tapi the moment kita diberikan pencerahan, the moment kita dilambatkan ataupun diberikan ilmu, maka kita akan rasa macam enlightened. That enlightened moment tu yang kalau boleh kita nak rasa, tuan-puan sekalian, bila kita berinteraksi dengan Al-Quran. Kan, jangan rasakan kita macam dah semua tahu. Bayangkan Nabi Muhammad, dia adalah orang yang sudah kalau boleh kita katakan, boleh selesa dengan apa yang Nabi Muhammad dah percaya dan yakin pada waktu itu. Sebab Nabi Muhammad tak join masalah-masalah sosial yang ada dekat Mekah. Di saat banyak orang Mekah terpuaskan tipu dalam jual beli, tidak jujur dalam jual beli, Nabi Muhammad sudah ada nilai kejujuran tu. So Nabi Muhammad sudah ada pun nilai-nilai murni. So Nabi Muhammad mungkin boleh pada waktu itu just abaikan saya sebab dia rasa macam kehidupan aku sudah baik. Aku tak khianat dekat orang. Tapi bila Nabi Muhammad diuji dengan kebingungan sebegitu, cuba tengok tuan-puan sekalian macam mana Nabi Muhammad memaknakan wahyu yang turun dekat baginda pada waktu itu. Ambil masa untuk nak telan, tapi but yet selepas itu bila ayat Quran turun tuan-puan sekalian, Nabi Muhammad merasakan kebahagiaan. Hatta surah Duha pun ajarkan kepada kita macam mana momen Nabi Muhammad hilang wahyu. Bingung tak bingung Nabi? Memang bingung Nabi. Nabi Muhammad menerima wahyu pada waktu itu dalam keadaan penuh dengan puzzle, tetapi tuan-puan sekalian bila hilang pula Nabi Muhammad again rasa puzzle kembali. Sebab kebingungan itu terisi apabila Quran turun kepada Nabi Muhammad SAW. So sebab itulah tuan-puan sekalian berhadapan dengan Al-Quran, ambil pendekatan Ibnu Mas'ud. Yang mana Ibnu Mas'ud selalu merasakan bila ayat-ayat Quran dibacakan kepada dia, dia rasakan macam ayat itu baru turun je tadi. Baru je turun tadi. Padahal Quran tu, ayat tu dah turun lama. Tapi dia rasa macam baru turun tadi. Kan? So, yelah, benda sebegini yang akan menyebabkan kita akan lebih mudah menerima apa yang tersurat dan juga yang tersirat daripada Al-Quran. Okey, so kembali. Dua perasaan berbeza. Jadi tuan-puan sekalian, orang yang sudah yakin dengan Allah Azza wa Jal, maka pastinya tuan-puan sekalian dia akan merasai kebahagiaan bila turunnya Al-Quran. Okay, bila turunnya Quran. Lalu tuan-puan sekalian, tadi samalah bila mana ayat yang saya bacakan daripada surah Al-Isra tadi tu kan, untuk nak menetapkan hati Nabi SAW, maka tak boleh Quran nak turun secara bab sedebuk dekat Nabi. Dia mesti kena beransur-ansur. Jadi sebab itu kata Asy-Sya'bi, dia memilih pendapat satu je, iaitu beransur-ansur. Sebab Quran yang besar itu mesti turun secara sedikit demi sedikit, supaya sesuai dengan jiwa Nabi yang nak adapt dengan keadaan sesuatu keadaan yang mungkin menggugat pendirian Nabi. Kan? So kali pertama turun pun Nabi Muhammad dah kebingungan. Ini kan pula kalau bagi selambak tuan-puan sekalian, itu baru 5 ayat pertama yang turun. Baru 5 ayat yang turun dekat Nabi pun dah menyebabkan kebingungan dekat kepala Nabi. Ini kan pula kalau Quran tu nak turun secara sekaligus. Maka apakah yang berlaku dekat Nabi kalau Quran tu turun secara sekaligus? Itu yang boleh kita fikir-fikirkanlah. So ini adalah pendapat daripada Asy-Sya'bi. Okey, baik, itu adalah pendapat yang kedua. Ada ni. Hilang dalam surat. Okey, pendapat yang kedua settle. Now kita pergi pula pada pendapat yang ketiga. Pendapat ketiga ni lagi lagi ekstrim sikitlah. Okey. Al-Quran diturunkan ke langit dunia pada 23 malam Lailatul Qadar. So dia kata tuan-puan sekalian lagi spesifik lah dia sebut. So Quran tu turun pada malam 23. Malam 23. Ataupun malam 20 ataupun atau 20 atau 25 tahun berbeza mengikut pendapat. Okey, maksudnya dia kata gini, ada 3 pendapat lah. Pendapat ketiga ni dia kata sama ada 20 ataupun 23 ataupun 25. Gitu. Jadi dia siap sebut lagi. So tadi kita sebut Lailatul Qadar je kan turunnya Quran ni kan.
Tapi tak, pendapat ketiga siap datangkan lagi spesifik bila Quran turun. Tapi yang banyak disepakati dalam pendapat yang ketiga ni adalah pada malam yang ke-23 lah. Malam yang ke-23. Okey, so dia kata di mana pada setiap malamnya selama malam-malam Lailatul Qadar itu ada yang ditentukan Allah untuk diturunkan pada setiap tahunnya. Jadi pula pendapat yang ketiga ni kalau ikutkan nampak macam lain sikit lah daripada yang kedua dengan yang pertama punya pendapat tadi. Jadi dia merasakan, dia berpendapat malam Al-Qadar itu dia macam penentuan nak turun apa dekat Nabi pada tahun ni. So itu yang dikatakan pada malam Al-Qadar tu. So turun pada malam Al-Qadar sikit, okey, apa benda yang kita nak turunkan dekat Nabi pada tahun ini. Pada tahun depan pula, apa benda nak turunkan kat Nabi pula pada tahun ni. Dia jadi macam setiap malam Al-Qadar itu macam nak tentukan untuk tahun ni Nabi akan dapat ayat apa. Gitu. Nabi akan dapat ayat apa. Tapi dia sudah sempurna dekat Batul Izan, samalah dia pegang pada pendapat itu. Tapi macam penentuan kepada Nabi nak dapat ayat apa untuk tahun ni. Gitu. So itu yang dipegang oleh pendapat yang ketiga lah. Pendapat yang ketiga ni dekat dalam kitab ini tidak disebutkan pelopornya apa sebab dia banyak quotes antaranya daripada Al-Qurtubi, Muqatil, tetapi tidak disebut siapa yang mempopularkan pendapat yang ketiga. So dalam kitab Manaqatan cuma diletakkan pendapat ketiga ni dan dia quote daripada siapa. Tapi tidaklah bermaksud bila yang mengeluarkan pendapat ni quotes daripada Qurtubi dan Muqatil ini maksudnya Qurtubi yang pegang pendapat ni, tak semestinya. Kan cuma dia mengambil apa yang dibincangkan oleh Qurtubi, mungkin dikukuhkan untuk nak dibawakan pendapat yang ketiga. Tetapi saya ulang sekali lagi tuan-puan sekalian, daripada ketiga-tiga pendapat ini, pendapat yang dipersetujui oleh jumhur adalah pendapat yang pertama. Okey, pendapat yang pertama. Okey, setakat ni jelas tuan-puan sekalian? Okey. Now, sekarang ni kita nak pergi kepada apa yang ditanya ataupun yang dimulakan tadi oleh Kak Halina, iaitu apa beza, dan tadi Kak Halina sebut benda tadi, tanazzala dengan apa tadi? Anzala dengan tanazzala kan? Okey, tadi saya pula sebut yang dibezakan adalah inzal dengan tanzil. Okey, now kita nak bezakan kedua-dua ini. Sebab dalam Al-Quran, tuan-puan sekalian akan dapati ada dua words yang kita nampak Allah gunakan untuk membezakan bila yang dimaksudkan turun beransur-ansur dan bila yang dimaksudkan turun secara sekaligus. Okey, contoh, kalau tuan-puan sekalian dengar dalam surah Asy-Syu'ara ayat 192 hingga 195. Tuan-puan sekalian, saya rasa bersalah sangat saya tak letakkan ayat, tak tunjuk ayat. Tapi tuan-puan sekalian ada Quran kan? Boleh belik sendiri kan? Okay? Boleh refer ayat 192 hingga 195. Tuan-puan sekalian boleh jot down every single dalil yang saya bawa. Sebab ayat-ayat ini dah yang menetapkan maksud turun beransur-ansur ke sekaligus ke. Ini ayat-ayat dia. Okay? Asy-Syu'ara 192, 195. Okay, Allah sebut, wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin arabiyyin mubin. Dan sesungguhnya Al-Quran yang di antara isinya kisah-kisah yang tersebut adalah diturunkan oleh Allah Tuhan sekalian alam. So dalam ayat ni tanzil digunakan, wa innahu latanzilu rabbil alamin. Okay, terus lagi, ia dibawa turun oleh malaikat Jibril yang amanah. Nazala bihi ruhul amin. Okay, nampak lain dekat sikit situ. Nazala dekat ayat 193. 192 latanzilu rabbil alamin. Okey, dengar. Okey. Lepas tu ke dalam hatimu supaya engkau wahai Muhammad menjadi seseorang daripada pemberi-pemberi ajaran dan amaran kepada umat manusia. Ia diturunkan dengan bahasa Arab yang fasih serta terang nyata. Okey. So dalam ayat yang ke-192 dengan 193, obviously kita nampak ada dua kalimah yang menggambarkan maksud turun. Satu tanzil, satu lagi nazala. Kan? Tak? Tapi yang 192 tu Allah nak bagi tahu daripada Allah Quran tu turun. Lepas tu bila malaikat bawa turun Allah guna nazala. Jadi dekat situ pun dah nampak ada perbezaan. Kalaulah Quran tu turun sekali, patutnya Allah sebut je Quran tu turun daripada Allah. Tak? Tapi kenapa ada turun daripada Allah, ada turun pula daripada malaikat? Dekat situ yang kita boleh bezakan dekat dua bentuk penurunan. So inzal ataupun tanzil, tuan-puan sekalian yang disebutkan dalam ayat 192 ini, inzal itu kata Raghib Al-Asfahani tuan-puan sekalian merujuk kepada penurunan secara sekaligus. So itu adalah datang daripada kalimah inzal. Inzal
adalah penurunan secara sedebu ataupun sekaligus. Itu adalah inzal. Berbeza dengan nazala, nazala ini ataupun kita katakan sebagai tanzil, nazala, yang kita kata nazala itu adalah penurunan secara beransur-ansur. Kan? So nazala beransur-ansur, inzal itu adalah penurunan secara sekaligus. Maka Allah Subhanahu Wa Taala sebut yang turun daripada Allah tu inzal ke nazala? Inzal kan? Maksudnya sekaligus. Yang daripada malaikat Jibril itu adalah yang turun secara beransur-ansur. Okay. Boleh faham setakat ni? Okey. Seterusnya, ada lagi dalil, tuan-puan sekalian, yang mengukuhkan lagi nazala tu beransur-ansur, inzal itu sekaligus. Dalil seterusnya adalah An-Nahlu ayat 102. Tu Kak Syida ada paste ayat tu, alhamdulillah, barakallahu fiik. Okey. An-Nahlu ayat 102. Allah sebut, Kul nazzalahu ruhul qudus mir rabbika. So kita panjang ayat tu tapi kita nak start, kita nak fokus kat situ. Kul nazzalahu ruhul qudus mir rabbika. Katakanlah wahai Muhammad, Al-Quran itu diturunkan oleh Ruhil Qudus dari Tuhanmu. So tuan-puan sekalian, kalau perhatikan ayat tu saja, kita pun dah nampak Quran turun daripada Ruhil Qudus. Ruhil Qudus siapa? Tuan-tuan sekalian, malaikat Jibril. So Quran turun oleh ataupun dibawa oleh Ruhil Qudus, malaikat Jibril. Lepas tu ada pula mir rabbika, daripada Tuhan. Jadi macam ada dua layer. Sedangkan boleh je Quran, katakanlah wahai Muhammad, Quran tu turun daripada Allah. Tapi kenapa nak kena letakkan di antara Allah dengan Nabi Muhammad tu? Kenapa nak ada Jibril? Jadi macam seolah-olah Jibril dapat dulu, barulah dapat kepada Nabi Muhammad SAW. So hak tu pun dah jelas untuk kita menyokong pendapat Ibnu Abbas tadi, iaitulah Quran tu berlaku 2 kali penurunan. Cantiklah dalil tu kan. So kita dapat kemaskan dalil kita lepas ni. Okey, terus lagi tuan-puan sekalian. Allahumma salli Muhammad. Okey. Apakah pula dakwaan contoh daripada orang-orang yang menentang Nabi Muhammad SAW? Kan kenapa dia orang tak boleh nak terima yang Quran tu turun secara beransur-ansur? Sedangkan kalau kita, tuan-puan sekalian, kita rasa macam cantiklah Quran turun beransur-ansur kan, sebab kita nak mudah faham, kita nak implement apa yang baru nak diturunkan. Tapi untuk makluman, dalam surah Al-Furqan kita akan dengar tentang orang kata apa, dakwaan-dakwaan daripada orang-orang Quraisy yang mengatakan Nabi ni, kamu ni tak macam Nabi-Nabi sebelum ni lah. Nabi-Nabi sebelum ni, semua kitab-kitab dia tu, kitab-kitab samawi itu semua turun dalam keadaan sekaligus je dekat Nabi-Nabi tu. Tapi kenapa Nabi Muhammad ni lain? Kenapa Nabi Muhammad diturun beransur-ansur pula? Tuan-puan sekalian. Jadi di sini, ayat 32 surah Al-Furqan, tuan-puan sekalian, menjawab dakwaan itu. Menjawab dakwaan itu. Tapi sebelum ayat 32 ni datang, tuan-puan sekalian, Allah terlebih dahulu merakamkan tentang, orang kata apa bukan dakwaan, kita nak kata apa pertikaian-pertikaian daripada orang Quraisy. Antaranya, tuan-puan sekalian boleh start tengok surah Al-Furqan tu bermula ayat 7, lepas tu disambung ayat 20, kan? Ayat 7 tu dia kata apa? Saya terus pada terjemahan. Dan mereka pula berkata, mengapa Rasul ini makan dan minum dan berjalan di pasar-pasar? Dia kata, Nabi ni pun makan dengan minum lah. Kan? Nabi ni makan dan minum, dan Nabi ni juga pergi jalan dekat pasar-pasar. Sepatutnya diturunkan malaikat kepadanya supaya malaikat itu turut memberikan peringatan dan amaran bersama-sama dengannya. Dia kata patutnya malaikat je lah yang turun. Dan malaikat tu juga boleh bagi peringatan kepada dia dan boleh juga bersama-sama dengan Nabi dalam memberikan peringatan. So ini adalah dakwaan ataupun orang kata pertikaian daripada orang Quraisy. Tak cukup dengan tu, tuan-puan sekalian. Ayat ke-20. Dan kami tidak mengutus ayat ke-20 Al-Swaq tu samalah. Al-Swaq tadi tu dia macam dia bertikaikan tentang kenapa Nabi berjalan dekat pasar-pasar tadi. Okey. Jadi bila ada pertikaian macam ni, tuan-puan sekalian, perlunya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala validation. So validation yang Allah bawa, tuan-puan sekalian, adalah pada ayat yang ke-32 itu. So ayat 32 surah Al-Furqan nak bagi tahu kepada orang-orang yang pertikaikan Nabi bahawasanya Nabi Muhammad itu kenapa diturunkan beransur-ansur? Sebabnya untuk nak menetapkan hati. Seperti saya sebut tadi lah. Untuk nak tetapkan hati Nabi. Sebab Quran tu terlalu besar, tuan-puan sekalian. Untuk nak tetapkan hati Nabi. Dan supaya
Nabi Muhammad itu boleh bacakan kepada orang-orang yang pertikaikan dia tu satu persatu. Sebab anda bayangkan tuan-puan sekalian, orang-orang yang menentang Nabi ni bukan orang-orang yang tak cerdik, orang yang cerdik. Lalu bila orang cerdik tuan-puan sekalian, kalau dihadapkan semua dekat dia, macam mana tuan-puan sekalian? Dia tak boleh nak hadam satu persatu. Jadi perlunya pada beransur-ansur supaya mudah untuk Nabi nak tetapkan hati dia dan juga mudah untuk Nabi nak bacakan benda tu sedikit demi sedikit. Bahkan ada dalil tuan-puan sekalian yang disebutkan oleh banyak daripada Abu Nadrah, daripada Khalid bin Dinar. Okay, dengar baik-baik tuan-puan sekalian. Mungkin fakta ni saya tak pasti tuan-puan sekalian pernah dengar ke tidak, tapi ada dekat dalam kitab Manak Qattan. Okay. Kana Abu Sa'id Al-Khudri yu'allimuna al-Quran 5 ayatin bil ghadah wa 5 ayatin bil ashi. Wa yukhbiru anna Jibril nazala bil Qur'ani 5 ayatin. Apa maksud dia ni? Abu Sa'id Al-Khudri mengajarkan Al-Quran kepada kami 5 ayat di waktu pagi dan 5 ayat di waktu petang. Maksudnya amalan para sahabat bila ajarkan Quran sesama mereka ni pun, mereka tidak lambatkan, okey hari ni kita nak tadabbur satu surah terus. Tidak. Tapi dia ajarkan 5 ayat waktu pagi, 5 ayat waktu petang. Sebab tu kalau tuan-puan sekalian anda go kelas tadabbur, tiba-tiba kelas tadabbur tu 2 ayat je bincang. Sabar dah. So maksudnya logik lah tu. Sebab amalan para sahabat pun tidak sekali session majlis ilmu tu terus lambat satu surah. Oh tak. Sebab kita memang susah nak bersedia kalau nak dilambatkan terus satu surah dalam satu masa dan satu majlis sahaja. Sebab tu Sa'id Al-Khudri ajarkan pada sahabat-sahabat yang lain tuan-puan sekalian, dia ajar 5 ayat waktu pagi, 5 ayat waktu petang. Lalu bila orang tanya, kenapa kamu buat macam ni? Sa'id Al-Khudri. Kan? Kenapa kamu duk ajar 5 ayat pagi, 5 ayat petang? Kenapa tak lambatkan banyak-banyak? Maka Sa'id Al-Khudri pun bagi tahu tuan-puan sekalian, dia memberitahukan bahawa Jibril menurunkan Al-Quran 5 ayat, 5 ayat. So Sa'id Al-Khudri claim, bila Quran tu daripada Jibril turun dekat Nabi tu, Jibril pun tak turunkan ayat tu selambat dekat Nabi, tapi turun secara 5 ayat, 5 ayat. Ini kata Sa'id Al-Khudri lah. Dan pendapat ini juga ataupun statement turun 5 ayat 5 ayat ni juga disokong oleh Khalid bin Dinar. Qala lana Abul Aliyah ta'allamul Qur'ana 5 ayatin fa inna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana ya'khudhuhu min Jibril 5. Abul Aliyah berkata kepada kami, pelajarilah Al-Quran itu 5 ayat 5 ayat. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambilnya daripada Jibril 5 ayat 5 ayat. Hadis riwayat Baihaqi. Jadi tuan-puan sekalian, maksudnya 5 ayat 5 ayat. Memang ada riwayat memang belajar 5 ayat 5 ayat tuan-puan sekalian. Tidak kata belajar banyak-banyak. Okey. Juga diriwayatkan oleh Umar Al-Khattab tuan-puan sekalian, katanya ta'allamul Quran 5 ayatin fa innan nabi kana ya'khudhuhu min Jibril 5. Sama je. Umar pun sebut benda yang sama. Pelajarilah Al-Quran itu 5 ayat 5 ayat. Sama je. Jadi tuan-puan sekalian macam mana? Sebab itulah tuan-puan sekalian hari ni jangan terlalu bercepat-cepatan. Saya tahu, saya pun maklum, kita semua maklum kita hidup singkat, kita hidup tak lama, tuan-tuan sekalian. Tapi itulah, tidaklah bermaksud bila kita nak belajar tu kita terlalu tergesa-gesa untuk nak menghabiskan kita punya pembelajaran. Sedangkan Quran tu pun, tuan-tuan sekalian, turun selama 23 tahun. 23 tahun. Dan turun kepada Nabi pun tidak selambak sebegitu banyak, tuan-tuan sekalian. Jadi, macam mana kita nak expect kita boleh faham Quran dengan banyak bila kita nak cepat-cepat tu? So memerlukan ketenangan, memerlukan kita bersabar menuntut ilmu untuk kita nak mendapatkan. Pentingnya Quran ni untuk apa tuan-tuan sekalian? Pentingnya Quran ni untuk nak membentuk hati kita ni. Dan hati ni tuan-tuan sekalian bukan macam tanah liat yang kita rasa kita nak bentukkan macam tu, jadi macam tu. Dia bukan macam acuan kuih raya tuan-tuan sekalian. Kita nak buat bentuk jadi biskut semprit bunga macam tu, jadi biskut semprit bunga macam tu. Biskut semprit ada macam-macam jenis kan? Dia ada biskut semprit bunga kan? Tak, dia bukan macam tanah liat. Tuan-tuan sekalian, dia macam bukan tu jadi tak. Hati ni dia memang perlu kepada satu sistem khusus, satu proses yang khusus untuk nak dibentukkan hati ni. Dan pastinya berdasarkan apa Allah sebut dalam surah Al-Isra tadi tu, Al-Furqan tadi tu, maksudnya perlunya kepada beransur-ansur sikit demi sedikit untuk berlaku linusabbita fuadat tu.
untuk nak menetapkan hati. So hati tu cantik kalau Quran tu masuk secara sikit-sikit. Jangan tergesa-gesa. Okay, jangan tergesa-gesa. Relax tuan-puan sekalian. Okay. Satu lagi lah tuan-puan sekalian. Saya tak pasti tuan-puan sekalian follow sebab Kak Syida bagi topik nuzul Quran kan. Dia macam tahu-tahu je satu hari dua ni tuan-puan sekalian ada isu yang tengah sedang hangat di social media. Saya rasa saya bertanggungjawab untuk nak tu. Saya tengah plan nak buat video di Tadabbur Center untuk nak bagi penjelasan. Tapi mungkin jemaah Ahsanul Amalan mungkin dapat first hand kot daripada saya dulu tuan-puan sekalian. Ini pendapat peribadi saya bila saya kaji beberapa kitab. Tuan-puan sekalian tahu kan tentang ada isu seorang ulama kan yang ada menegur ada seorang daripada Indonesia yang mengalunkan bacaan dengan sangat nak kata apa bukan merdu, tapi tuan-puan sekalian bila kalau tuan-puan sekalian tengoklah statement itu sebab saya nampak hari ini yang triggered dengan teguran daripada Dr. Aiman Suwaid itu adalah orang-orang qurra, orang-orang yang mengalunkan bacaan Quran dengan taranum, dengan maqamat-maqamat yang sangat tinggi. Okey. Macam ni tuan-puan sekalian. Kalau tuan-puan sekalian dengar balik, saya tidak kata saya berpihak kepada mana-mana pada mana-mana individu, tapi kita kena jadi orang yang adil. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Berlaku adil itu paling dekat dengan takwa. Okey. Bila kita dengar balik statement teguran daripada syekh tersebut, saya tidak nampak ada satu pun statement yang mengharamkan maqamat. Tak maqamat ni istilahnya adalah dalam maksudnya maqamat ni adalah melagu-lagukan bacaan. Okey, melagu-lagukan bacaan. Tidak nampak pun statement pengharaman itu. Cumanya apa yang dibawa oleh Fadilatul Syekh adalah apa tuan-puan sekalian? Fokus kepada tujuan utama baca Quran tu. Fokus dekat situ. Sebab kalau terlalu saya ada pengalaman tuan-puan sekalian, ni cerita tak pernah di-reveal oleh banyak-banyak kepada keramaian orang lah, tapi sebab ni live kan, so ramai orang dah tahulah. Saya dulu kat sekolah menengah pun saya masuk pertandingan tilawah Al-Quran. Dan saya masuk kat Negeri Sembilan dulu, maka saya juga pernah dipilih untuk menjadi pelapis qari di Negeri Sembilan. Saya baca biasa ya tuan-puan sekalian, tapi tidaklah kata hebat mana. Cuma saya pernah ada pengalaman masuk musabaqah dan kami diminta untuk mengalunkan lagu-lagu yang telah diamanahkan untuk kami perdengarkan. Contoh dia kata baca ayat tu dengan taranum, bayati, hijaz dan sabak contoh. Kan? Bila saya perdengarkan tuan-puan sekalian bacaan Al-Quran dengan lagu yang telah diamanahkan oleh kami untuk perdengarkan, apa yang berlaku? Apa yang berlaku tuan-puan sekalian adalah kami dah tak fokus pun kepada apa yang kami tengah baca, tapi kami duk fokus kepada macam mana nak jaga lagu tu ikut pada dia punya maqam dia. Contoh dengan maqam start tu macam mana bayati. So kita duk fokus pada nak alunkan bayati. Lepas tu kita fokus kepada nak jawabul jawab. Kan kita duk fokus kat situ. So kebimbangan bila baca Quran dengan lagu ni adalah pada kalau aku start macam ni boleh tak bila nak jawab saat lagi ni boleh tak sampai pada suara tinggi tu. Jadi tu jadi yang mengganggu fikiran adalah bukan pada mesej tu. Tapi tengah duk fokus kepada aku lagu ni betul tak betul. Nampak tak tuan-puan sekalian? Tidak dinafikan tuan-puan sekalian hari ni kalau kita masing-masing baca biasa pun automatik akan keluar daripada mulut kita ni maqamat. Setuju tak? Tuan-puan sekalian. Kan? Tuan-puan sekalian, cuba baca tanpa ada lenggok. Saya rasa tuan-puan sekalian, cubalah berusaha macam mana sekalipun nak mengelakkan lenggok dalam baca Quran. Baca tu auto ada lenggok. Tak perlu paksa pun. Kan? Dia akan auto ada lenggok. Tetapi janganlah sampai melenggok-lenggokkan suara itu menjadi keutamaan bila baca Quran. Itu poin dia. Saya tak nampak yang dia sekadar nak menegur orang yang membaca tu saja yang dekat dalam video tersebut. Tapi dia nak menegur kepada kebanyakan orang yang mengutamakan lenggok tu. Sampai tajwid dah tak jaga. Sebab keutamaannya pada tajwid, fasahah, makharijul huruf, itu yang menjadi keutamaan. Kan? Jadi, bagi saya kita tidak perlu menyalah respon kepada apa yang dibawa oleh Syekh. Sebab Syekh bawa poin yang bagi saya tepat untuk kita sama-sama bermuhasabah tentang tujuan kita baca Quran hari ini. Kan? Itulah tuan-puan sekalian. Sebab kalau hari ini cuba tengok
Bila tengok ada orang yang memperdengarkan bacaan Quran dengan alunan yang sangat indah, dengan lagu yang sangat menusuk jiwa. Kadang-kadang kita dengar ada orang yang bersambutan, tu ada orang komen tu. Bersambutan dengan Allah, Allah, Allah tu kan. Kan kita tak tahu apa benda tujuan Allah tu. Adakah Allah itu sebab ada pengisan yang menyentuh hati dia ke, ataupun sebab terlalu kagum dengan bacaan yang telah diperdengarkan pada waktu itu. Sedangkan kita kena rasa malu tau dengan jin. Jin dengar Quran tu bukan sebab dia rasa sebab Nabi baca Quran tu sedap dan enak sangat, sebab tu dia kata Quran anak ajabah. Jin takjub pada Quran bukan sebab alunan bacaan Nabi tu sedap dia dengar di telinga, bukan sebab tu. Tapi jin kagum dengan Quran sebab dalam mesej dalam pembacaan Nabi tu adalah sesuatu yang sangat menakjubkan. So kita nak takjub dengan mesej daripada Allah ke, ataupun nak takjub dengan suara orang? Di situ pun kita dah nampak ada satu masalah dah. Nak takjub dengan mesej dia ke, nak takjub dengan alunan suara orang? Sejak bila pula Quran yang maha mulia daripada Allah, kalam Allah yang bermukjizat ini, menjadi hak manusia untuk mendapatkan kemuliaan? Padahal sepatutnya bila kita baca kalam dia, yang dimuliakan, yang perlu kita takjubkan adalah pemilik kalam tu. Betul tak? Okay. So, itu teguran, bukanlah teguran. Saya rasa itu adalah respon ringkas sajalah berkenaan dengan apa yang berlaku sehari dua ni. Sebab saya nampak sekarang ni dia berlaku perdebatan lah dengan qari-qari Malaysia, dengan orang-orang yang nak memperjuangkan kefahaman. Masing-masing nak kata dia yang terpaling betul. Bagi saya kedua-duanya betul, tuan-puan sekalian. Memang kita baca dengan maqamat supaya nak elakkan bosan dan sebagainya. Tapi jangan dikesampingkan mesej itu. Sebab itu adalah keperluan dan keutamaan bila kita berhadapan dengan kalam Allah. Kan Allah pun bagi tahu dalam bulan Ramadan ini, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Tak? Quran turun tu untuk apa? Untuk hudan, bayyinatin minal huda wal furqan. Kan? Untuk jadi petunjuk, ada penjelasan kepada petunjuk, dan memampukan kita untuk membezakan dengan apa antara hak dengan batil. Okay, sikit je lagi komen tu Mas Ken. Nak tahan nafsu nak komen banyak sangat pun. Sikit je lagi komen tentang benda ni. Satu lagi keadaan di mana apabila melagukan bacaan ayat Al-Quran tapi tidak kena pada makna. Kan? Sedangkan, tuan-puan sekalian, Quran tu turun untuk memampukan kita, fungsi ketiga dalam ayat 185 Al-Baqarah itu untuk furqan. Untuk membezakan di antara hak dengan batin. Tetapi sebab terlalu asyik dalam melantunkan suara-suara yang indah, lalu tiba-tiba kita baca ayat yang sepatutnya kita rasa beringat, rasa takut dengan ayat tersebut sebab mungkin barangkali ayat pasal neraka, tapi kita membacanya dengan mendayu-dayu supaya orang tak rasa takut dengan benda tu. Kan tak kena. Mana furqan dia? Mana yang dikatakan beza di antara hak dengan batin? Adakah kita nak melanggar tujuan asal Quran tu pun? Kan? Sebab semata-mata dah lagu tu kena kat situ, kebetulan sampai kat ayat tu. Tak. Saya bukan nak kata apa tuan-tuan sekalian, sebab saya nampak ada seorang individu di Malaysia ni, setakat saya ikuti bacaan-bacaan qurra di Malaysia ini, antara yang saya hormati, bacaan dia, lagu dia kena dengan apa yang disampaikan daripada mesej Quran. Ini pemerhatian saya. Antaranya adalah Datuk Haji Faizul. Datuk Haji Faizul, tuan-puan sekalian boleh search bacaan dia dekat YouTube. Datuk Faizul, orang Malaysia kita. Bacaan dia tidak melagukan ikut semata-mata taranum-taranum apa yang ada. Dia ikut taranum juga, tapi dia bersesuaian dengan apa yang ada pada teks ayat tu, apa yang Allah nak sampaikan. Sebab itulah saya selalu bercita-cita kalaulah tiba Ramadan, saya nak juga sekali berimamkan beliau. Tapi sebab beliau jauh dekat Pahang, di area Pahang, tuan-tuan sekalian. Dan sangat indah dan sangat seronok bila kita berimamkan dia. Saya rasa kalau siapa orang Pahang kat sini, try lah cari jadual-jadual imam dia dekat sekitar Pahang. Saya bukan kata nak menaikkan nama beliau, tidak. Tapi bagus juga menaikkan nama orang macam ni. Sebab kalau tuan-puan dengar bacaan dia, tengok pada makna terjemahan apa yang dibacakan, sangat kena. Dinaikkan suara tempat yang betul, diturunkan suara di tempat yang betul. Jadi inilah orang yang betul-betul faham Quran. Mengutamakan mesej berbanding dengan suara ataupun lengguk-lengguk suara. So, itu adalah komentar ringkas saya lah, tuan-puan sekalian. So, jangan larikan tujuan utama kenapa Quran tu. Sebab topik kita pun nuzul Quran. So, Quran tu pun, function dia apa? Untuk apa? Pernah try ke ni Puan Azizah? Dah pernah pergi jumpa dah? Dah pernah try dah sekali bulan Ramadan ni?
Datuk Faizul memang ada dalam level lah. Kan? Alhamdulillah. Dia memang level lain sikit. Akak orang Arab Ustaz. Oh pula ramai. Ramai yang pula claim pula orang-orang Kuantas sekarang ni. Okay. So tuan-tuan sekalian itulah. Mudah-mudahan kita pun ada kemampuan itu. So satu lagi Imam Tarawih. Saya rasa perlu juga dia kena tengok ayat yang dia baca. Cuba tengok sikit terjemahan. Supaya bila nak memilih lagu tu dia akan memilih lagu yang betul. Tidaklah sekadar nak sebat je mana yang nampak sedap. Tuan-tuan sekalian. Contoh kita ambil yang paling simple. Kita baca surah Al-Masad, cerita pasal kebinasaan Tok Abu Lahab. Anda rasa lagu macam mana yang sesuai? Kalau kita nak mendayu-dayu, padahal nak cerita pasal kebinasaan Tok Abu Lahab tu. Nak mendayu-dayu sebab apa? Nak bersedih kepada Abu Lahab yang dibinasakan oleh Allah tu. Itu saya punya point. Okay? Jadi tuan-puan sekalian bersesuaian dan berkadaranlah tuan-puan sekalian dalam melenggut-lenggutkan suara. Sebab lagi satu isu tuan-puan sekalian yang semalam tu kenapa hangat dan kenapa Dr. Aiman Suwaid tegur macam tu, sebab yang melagukan dan melenggutkan suara itu adalah wanita, perempuan. Ada isu lain pula dekat situ. Kan? Jadi dan saya tengok teguran dia sangat beradab, tapi itulah kadang-kadang orang tak nampak mesej tu. Orang nampak macam nak menegur sekalian kurok dekat Malaysia pula. Kan? Itulah saya spare my comment lah untuk benda tu. So kita nak masuk balik tentang penurunan Al-Quran itu sendiri. Okey, setakat ni je lah. Sebab dia topik yang sama juga ni, topik yang saya respon tu, isu yang respon tu ada kaitan dengan nuzul Quran juga. Okey. Now saya nak pergi kepada pengajaran secara umum tentang topik nuzul Quran ni. Sebab nuzul Quran tu dia akan sekitar dekat situ je, teman-teman sekalian. Pendapat-pendapat turun sekaligus, pendapat-pendapat turun secara beransur-ansur. Okey, sekarang saya nak pergi kepada benda yang lebih besar daripada kita nak bincang tentang dalil-dalil penurunan Al-Quran ini. Iaitu saya nak fokus kepada apa, sebab dalam buku ni pun tuan-puan sekalian sangat menarik, apabila disebutkan apakah tujuan, bukan tujuan lah, dia guna istilah, saya tengok dekat sini, istilahnya adalah hikmah. Yang ni yang bagi saya hikmah yang perlu kita congkel. Sebab topik nuzul Quran boleh berakhir dengan sekadar pembentangan dalil Quran turun macam mana. Tapi hikmah tu lagi mahal. Okey. Saya nak tuan-tuan sekalian fokuskan dekat sini dalam masa yang berbaki, kita nak fokus kepada 3 hikmah. Kenapa Quran itu mesti turun dan kenapa Quran itu turun dekat Nabi, sebab Nabi tu manusia macam kita. Kenapa Quran tu turun dekat Nabi mesti kena beransur-ansur. Walaupun secara perbahasan tadi pun kita dah bincang sikit. Tapi kita nak bincang lagi detail tentang hikmah ni tuan-puan sekalian. Okey. Seperti saya sebutkan tadi tuan-puan sekalian, Allah turunkan Quran secara beransur-ansur dekat Nabi. Tujuannya apa? Jelas, sebab nak teguhkan hati Nabi. Contoh, tuan-puan sekalian, kalau kita baca dekat dalam ayat yang ke-6 dengan ayat ke-6, ya betul, ayat ke-6 surah Al-Kahfi, kan Allah sebut fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa. Dengar baik-baik. Ini poin yang bagi saya tuan-puan sekalian mudah-mudahan boleh jadi take home message untuk semua. Okay. Dalam ayat yang Allah sebut, maka jangan-jangan pula engkau wahai Muhammad membinasakan dirimu disebab menanggung duka cita terhadap kesan-kesan perbuatan mereka jika mereka enggan beriman kepada keterangan Al-Quran ini. Okay, tuan-puan sekalian biasa baca surah Al-Kahfi kan? Kan ayat 6 ni kan kita selalu baca. Tahu tak ayat 6 ni cerita pasal apa? Cerita berkenaan dengan bagaimana Allah nak bagi tahu Nabi pun pernah ada rasa macam geram, ataupun mungkin barangkali kat sini Nabi pernah ada rasa macam nak melakukan sesuatu yang tak baik pada diri dia. Apabila ada orang mula menolak apa yang Nabi Muhammad sampaikan daripada Al-Quran. Sebab tu Allah kata fala'allaka bakhi'un nafsak. Jangan kamu membinasakan diri kamu sendiri disebabkan orang-orang tak nak terima apa yang kamu sampaikan daripada Quran. Jadi dekat sini tuan-puan sekalian, nak bagi tahu walaupun Quran tu turun dah dekat Nabi sebelum daripada ayat ke-6 Al-Kahfi ni turun tuan-puan sekalian, walaupun dah ada ayat-ayat yang turun dekat Nabi, tapi situasi sentiasa berbeza tuan-puan sekalian. Betul tak? Contoh, tuan-puan sekalian, pernah tak kita diuji dengan kehilangan? Pernah kan? Tak kisahlah kehilangan apa-apa pun, kehilangan barang ke, kehilangan orang tersayang ke, pernah kan? Tetapi, kenapa setiap kali kita menghadapi kehilangan, kita tidak, orang kata apa? Tidak mempunyai perasaan yang sama di setiap kali kehilangan. Ada ketika, contoh,
kita kehilangan, contoh kehilangan gunting, potong, sotong dekat dapur. Sebab apa? Sebab kat rumah tu ada satu je gunting. So anak kita pun suka menggunting kertas kat rumah, tiba-tiba gunting tu kerap hilang. Gunting tu kerap hilang. Okay, katakan hilang gunting dekat dapur. So kali pertama hilang gunting tuan-puan sekalian, di saat masa tu tengah nak siang sotong. Rasa macam mana tuan-puan sekalian pada waktu itu? Terganggu mood kan nak memasak kan? Terganggu mood nak memasak. Kan? Tapi tuan-puan sekalian lepas diselidik apa yang berlaku, oh rupa-rupanya anak kita tengah berkreativiti, buat kreativiti, duk potong kotak-kotak dekat rumah tu bentukkan jadi bunga dah. Bentuk jadi makeup board lah, apa benda lah, powersfera, apa benda yang dia buat tu tuan-puan sekalian. Jadi dia tengah berimajinasi, dia sedang berkreativiti dengan benda. So lepas dapat tahu, oh hilang dia kat sini. Kan? So bila kali kedua kita hilang tuan-puan sekalian, gunting yang sama dekat dapur tu, perasaan kita sama tak dengan kali pertama? Kali pertama mungkin mood terganggu sebab kita jadi macam, mana gunting? Kan? Ingat ke terbuang dalam tong sampah ke sebab mungkin tak sedar. Kan? Kadang nak buang benda lain tapi terbuang sekali dengan gunting. Tuan-puan sekalian. Kan? Contoh. So bila kali kedua kita hadapi kehilangan yang sama, respon kita dah lain kan? Respon kita dah lain. Tapi, katakan kali ketiga masih lagi hilang gunting. Dan kita expecting, oh mesti ada ke anak kita ni. Ada ke anak kita sebab dia mungkin sedang duk gunting kotak-kotak nak bagi cantik, nak buat satu karya ataupun craft tangan kan sebagai contoh. Tiba-tiba tanya dekat anak, anak kata, tak ada lah. Dia tak ambil pun gunting tu. Sudah. So kita tadi relax lagi. Kali pertama hilang tu kita relax lagi. Tapi sekarang bila kali ketiga dah hilang tuan-puan sekalian, kita pergi tanya ke anak, anak kata, tak ambil pun. Hari ni tak sentuh lagi gunting. Okay, apa kita rasa masa tu? Kali pertama, kita rasa gamat. Lepas tu kali kedua ni kita dah relax sebab apa? Oh anak pegang. Memang ada kat anak. Kali ketiga, anak kata tak ambil. Kita rasa apa pula masa tu? Lain pula kan? Jadi tuan-puan sekalian, walaupun kehilangan satu benda yang sama, tetapi perasaan kita di setiap kali kehilangan tu mungkin akan berbeza-beza. Sebab situasinya pun berbeza. Kan? Jadi tuan-puan sekalian, samalah. Nabi Muhammad ni, bila mana orang tolak Nabi, bukan sekali je orang tolak Nabi. Kan? Kali pertama, Nabi hilang kepercayaan orang. Nabi rasa, okey, Nabi Allah tenangkan Nabi. So, Nabi tenang balik. So, kali kedua, orang tolak Nabi, orang tak percaya kat Nabi. Should be, Nabi dah okey lah sebab dah kali kedua kena tolak. Dan Nabi ada pengalaman. Tapi kenapa still Nabi macam Allah sebut, Nabi ada rasa macam nak buat sesuatu kat diri dia. Kan? Padahal Nabi dah ada pengalaman dah. So di sini memberikan isyarat tuan-puan sekalian, kita mungkin barangkali ada pengalaman tapi tak setiap masa pengalaman kita itu berfungsi untuk kita kekal tenang di masa-masa akan datang. Sebab itulah tuan-puan sekalian, benda yang paling mahal dalam hidup ni dan benda yang paling berharga, yang paling Allah suka pun apa benda tuan-puan sekalian? Istiqamah. Betul tak? Istiqamah. Sebab nak istiqamah ni memang payah. Sebab situasi selalu akan mencabar istiqamah kita tuan-puan sekalian. Mampu tak kita konsisten dengan sesuatu benda yang kita nak berpegangkan. Jadi pentingnya Quran turun kat Nabi beransur-ansur, tujuannya apa? Supaya membantu konsistensi itu. Kan? Dan pastinya ayat Quran yang turun kat Nabi pada situasi-situasi tertentu adalah ayat-ayat yang kena pada situasi yang Nabi Muhammad sedang lalui pada waktu itu. Dan Quran tak perlu turun banyak. Allah boleh je suruh, Quran semuanya kat Nabi, mana yang kau rasa kena, kau gunalah. So di situ pun Allah nak tegur, kan ada sikap setengah pihak ni tuan-puan sekalian, yang suka menundukkan Al-Quran kepada nafsu dia. Kan, di bawah nafsu dia. Contoh dia rasa macam, kita kan ada Quran yang komplit sekarang ni, so kita sedang berhadapan, kita cari je lah mana ayat yang bersesuaian dengan kita. Kan? Lalu dia nak, sehingga tahap tuan-puan sekalian, yang paling kita sedih pada hari ni, sehingga tahap memaksa-maksa ayat tu untuk dikenakan dengan situasi yang dilalui. Saya minta maaf sebut tuan-puan sekalian, pendekatan-pendekatan macam ni lah yang selalu sangat masyarakat kita suka. Kan? Oh, bila mana, saya ada masalah macam ni Ustaz, dia pun duk saya, kenalah ayat ni macam kenalah dengan situasi saya. Tapi mengabaikan nak tengok konteks secara mendalam, tafsir dia macam mana. Dia nampak secara surface ayat tu macam kena, okey terus. Lalu disebarkan dan dimodulkan tuan-puan sekalian. Benda ni selalu sangat masyarakat mesti suka. Selalu sangat suka. Kan, padahal ayat tu tak kena pada konteks langsung. Tak kena pada konteks. Kan?
contoh apabila saya pernah sebut dalam banyak tempat sebelum ini, contoh mengenakan ayat-ayat wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin dalam situasi membuat perancangan strategik dalam sesuatu company ataupun sebagainya. Kadang-kadang ada pula trainer-trainer yang mungkin datang untuk mengajarkan pengurusan strategik selalu mengingatkan, oh wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Tepat ke? Jadi tuan-puan sekalian, sebab itulah jangan bermudah-mudah. Sebab Quran pun turunkan Nabi pada situasi yang tepat. Maksudnya perlunya panduan daripada Allah sebelum Nabi kenakan dengan situasi itu. Kan? Sedangkan Nabi boleh je ambil ayat-ayat sebelum ni, rasanya ayat sebelum ni boleh jadikan sebagai kena-kenakan dengan situasi ni. Tapi tak, Allah yang pandu Nabi untuk, okay, you have that situation, so this ayat is suitable for you. So Allah pun kena guide Nabi untuk nak kenakan dengan situasi. Ini kan pula kita. Kita pula yang rasa macam, saya boleh ambil je mana-mana ayat, kenakan dengan situasi saya dan kenalah tu semua tu. Patut kita claim itu panduan daripada Allah Azza wa Jalla. Kan? Sedangkan kita tidak mengambil secara menyeluruh lagi. Tengok secara menyeluruh, tak tengok pun semua tu secara menyeluruh dan kita consider, it's from Allah. Kan? It's from Allah. Macam garpu tala sebelum ni ada isu lah tu. Kan? So hati-hati dengan pendekatan-pendekatan selalu nak menundukkan ayat-ayat pada kehendak nafsu. Sangat berbahaya. Okay, sangat berbahaya. Okay. So, kalau Nabi pun rasa that way bila berhadapan dengan situasi-situasi, perlukan Allah bantu dia, maka kita lagi-lagi lah tuan-puan sekalian. Nabi ni dapat langsung daripada Allah, maka Allah respon kepada situasi Nabi directly. Tapi kita tuan-puan sekalian, yang tidak seperti Nabi, lagi-lagilah kena berhati-hati dalam mengenakan apa ayat Quran kepada diri kita, kepada situasi kita. Okey? Tebuk ayat Ustaz, maksudnya macam mana? Nur Wan Azhar. Tebuk ayat tu macam mana? Maksud dia macam mana? Tebuk ayat tu macam mana? Sorry Ustaz, yang ambil keratan-keratan ayat tanpa melihat yang awal dan akhirnya, sebelum dan selepasnya. Oh, maksudnya tebuk ayat betul juga tu. Oh, saya ingat tebuk ayat tu sambung ayat macam kalau hafal Quran ni tebuk ni dia akan faham maksudnya kita kena sambung ayat. Okey, ready ya? Aku nak tebuk mana-mana ayat ni sambung. Tebuk yang saya ingat ke tebuk tu. Maksudnya mengambil keratan-keratan ayat pun sama juga. Sama je sebab kita kena tengok konteks ayat tu secara keseluruhan dan baru kita akan faham. Contohlah, kita ambil satu contoh Apa kesan kalau kita sekadar ambil ayat tu, kita potong kan dan kita terus sebarkan tanpa kita mencermati keseluruhan ayat. Saya ambil contoh mudah, surah Al-Baqarah 185. Kan? Surah Al-Baqarah 185. Kalaulah saya ambil potongan ni, tuan-puan sekalian cuba dengar. Walitukmilul iddah walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Katakan saya ambil potongan ayat tu je. Sempurnakan bilangan hari kamu berpuasa, maka bertakbirlah sebab kamu telah mendapat hidayah dan mudah-mudahan kamu bersyukur. Okay. Apa tuan-puan sekalian nak, kalau saya bagi peluang tuan-puan sekalian kongsikan poin-poin penting daripada ayat ni, apa yang tuan-puan sekalian akan keluarkan? Oh, apa contoh je? Cuba cadangkan satu poin yang tuan-puan sekalian boleh keluarkan daripada statement sempurnakan bilangan hari puasamu, maka bertakbirlah sebab kamu sudah mendapat petunjuk, mudah-mudahan kamu bersyukur. Okey, apa pengajaran kita dapat daripada potongan ayat ni? Tak ada nak cuba. Tak melihat konteks ayat, ambil separuh-separuh. Udah. Tak ada idea. Saya dah sebut terjemahan tu. Kan? Kenalah puasa penuh. Boleh raya. Puasa penuh boleh takbir. Kan betul tak? Oh, kalau puasa penuh, patut kita bertakbir lah. Takbir tu pula referring pada takbir raya. Betul tak? Betul tak? Oh, sebab sempurna 30 hari puasa. Patut kita pun takbir raya. Betul lah tu takbir. Oh, kenalah memang kita punya norma tu. Lepas 30 hari puasa, lepas tu malam tu takbir raya. Betul tak? So kita cepat akan katakan, inilah ayat yang memberikan dalil kepada takbir raya tu lepas sempurna 30 hari puasa, takbir raya. Betul ke? Sebab tu tuan-puan sekalian baca sampai daripada mula sampai habis ayat tu. Permulaan, tuan-puan sekalian, ayat tu pasal apa? Bulan Ramadan diturunkan di dalamnya Al-Quran yang ada petunjuk, penjelasan pada petunjuk dan furqan kepada manusia. So dalam permulaan ayat 185 tu ada cerita pasal Quran sebagai hidayah. Kan?
penutup ayat 185 itu cerita pasal suruh bertakbir sebab kita sudah dapat petunjuk. Jadi takbir dekat dalam penutup ayat 185 tu bukan referring kepada takbir raya 1 Syawal. Tapi takbir dekat situ Allah ada sebut dalam ayat itu ala mahadaku. Sebab kan kamu dalam bulan Ramadan tu kan kamu hidupkan aktiviti Quran kamu cari petunjuk, penjelasan pada petunjuk, kamu dah dapat furqan. Maka bila kamu dah dapat ketiga-tiga benda daripada fungsi Quran tu tadi, maka bertakbirlah kepada Allah. Allah suruh bertakbir sebab dah dapat petunjuk yang banyak daripada Quran. Itu sebab takbir dalam ayat tu. Bukan sebab, dah sempurna dah bilangan hari puasa kita. Tak, bukan. Kan? Sebab tu jangan ambil separuh-separuh ayat ni. Soal ambil separuh, kita duk nampak, takbir raya lah yang dimaksudkan tu. Tak, tidak menafikan takbir raya pun tepat. Tetapi tujuan takbir tu bukan sebab kita dah dapat puasa 30 hari. Bukan sebab, dah boleh makan pagi, dah boleh makan tengah hari balik. Bukan sebab tu. Tapi sebab kita dah dapat banyak petunjuk daripada Allah Azza wa Jal. Kan? Sebab itulah hari raya ni tuan-puan sekalian, 1 Syawal, bertakbir itu bukan sebab kembalinya kita pada fitrah. Tetapi sebab banyak dah saya dapat suguhan petunjuk di dalam bulan Ramadan. Kan, itu tujuan dia. Kan, sebab tu ada satu pepatah menyebutkan laisal aidun man labisa jadid walakinnal aida man ta'atuhu yazid. Tidaklah hari raya itu dengan orang yang memakai pakaian-pakaian baru, tetapi hari raya itu adalah orang yang bertambah ketaatannya kepada Allah. So pastinya orang yang taat kepada Allah banyak takbir dia. Betul tak? Betul tak tuan-tuan sekalian? Orang yang taat kepada Allah banyak takbir dia. Sebab mana tuan-tuan sekalian? Ketaatan tu dibina daripada mana? Ketaatan itu dibina daripada petunjuk-petunjuk Allah daripada Al-Quran. So kita sudah 15 hari kita berpuasa tuan-tuan sekalian. Soalan, berapa banyak ada petunjuk yang boleh menyebabkan kita bertakbir sekarang ni? Ada tak di saat kita mendapat petunjuk, di saat pembacaan Quran kita sepanjang 15 hari ni, bila kita dapat satu suluhan daripada Allah, Allahu Akbar. Ada tak kita rasa macam ni? Ada tak rasa macam nak membesarkan Allah apabila kita mendengar segala poin-poin ataupun perkongsian Al-Quran di bulan Ramadan? So itu antara persoalan yang kita boleh tanyakan dekat diri kita sekarang. Okay? Sebab Nabi sangat memerlukan Allah. Sebab di saat takbir. Saya akan kena dengan poin. Kenapa Allah kena pandu Nabi bila Nabi sedang rasa sesuatu yang tak sedap bila berhadapan dengan kerenah-kerenah orang-orang Quraisy? Sampai Nabi rasa macam nak buat sesuatu kat diri dia kan? Nak binasakan diri dia kan? Sebab apa? Sebab pada waktu itu Nabi sedang membesarkan masalah yang berlaku dalam kehidupan dia. Tapi bila datang wahyu daripada Allah, wahyu itu menyuruh Nabi untuk membesarkan Allah lebih daripada masalah dia. Takbir itu bukan sekadar bermaksud Allah Maha Besar. Bukan kita fikirkan pasal zat ataupun saiznya Allah. Tetapi bertakbir itu bermaksud kita mengecilkan kemakhlukat dan membesarkan pencipta. Maksudnya apa-apa pun yang namanya makhluk kat muka bumi ni should be lebih kecil daripada Allah tu. Faham tak? Maksudnya masalah yang saya lalui kena lagi kecil daripada Allah. Ujian yang saya lalui ni walaupun besar tapi dia masih lagi kecil daripada Allah Azza wa Jalla. Itu maksudnya Allahu Akbar. Di setiap Nabi tengah rasa down itu ataupun sedang melayan perasaan dan membesarkan perasaan, Quran hadir untuk nak mengecilkan masalah. Bukan mengecilkan masalah. Mengecilkan benda yang dibesarkan dan membesarkan perkara yang sepatutnya dibesarkan. Faham tak faham? Dia macam Allah nak biarkan a small matter remain small matter, a big matter remain big matter. Faham tak faham ni? Boleh faham kan? Sometimes bahasa-bahasa Negeri Sembilan Kelantan tu macam tu lah. Kan? So small remain small, big remain big. Itu. Sebab manusia always keadaan manusia ni, yang small tu dia bawa kepada big. Kan? Dia jadikan yang small tu dijadikan sebagai big. Lepas tu yang big tu jadi small. So Allah nak buat sistem tu berbalik. So yang kecil masih kekal kecil, yang besar kekalkan dia besar. So Allah tu Maha Besar, kekalkan Allah pada kebesaran. Jangan dikecil-kecilkan dia. Boleh faham? Sebab tu Quran kena datang supaya Nabi bawa dan hold definition yang betul dalam kehidupan. Sebab kita always akan ada definisi yang sentiasa berubah-ubah dalam kehidupan itu, puan sekalian.
Kan? So ini tujuan kenapa Quran datang. Furqan. Itulah Furqan. Kan? Sebab di saat kita tersalah definition, walaupun kita dah hold the right definition before this, tapi sometimes bila masalah kehidupan datang, kita tukar definisi. Kita tahu tak Allah tu maha adil? Kita tahu tak Allah tu maha baik? Allah tu maha ar-Rahman? Tahu kan? Tapi dengan situasi yang kita lalui, kadang-kadang definisi tu, point tu kita lupa. Kan? Kita nampak ada lagi benda yang lebih betul pada waktu itu. Memenangkan perasaan, memenangkan nafsu. Kita nampak itu yang lagi betul pada waktu itu. Datang Furqan, bawa benda yang paling betul. So, jangan kamu lari daripada apa yang sepatutnya. Ataupun letakkan sesuatu pada tempatnya, wahai manusia. That's why Quran kena turun beransur-ansur. Okay? Dan Quran perlu dicermati dengan secermat-cermatnya. Bukan kita bermudah-mudah dengan Quran. Saya kata saya nak kongsi 3 kan, baru 1. Tapi masa dah tamat tu. Okay, saya bacakanlah lagi dua hikmah tuan-tuan sekalian yang disebutkan dalam buku ni. Yang kedua adalah memudahkan hafazan dan pemahaman. Dengan baik-baik tuan-tuan sekalian. Kenapa saya nak bawa juga poin yang kedua ini, iaitu memudahkan hafazan dan kefahaman. Kefahaman tu jelas. Tapi kenapa saya letakkan hafazan? Dan kenapa penulis buku ni tuliskan juga untuk memudahkan hafazan? Okey. Mungkin ada yang beranggapan, Ustaz, hafazan ni orang-orang yang tertentu je kot, Ustaz. Kan? Orang-orang yang tertentu je yang boleh jadi hafiz Quran ni. Kami ni bukan hafiz-hafizah. Kami tak ditakdirkan hafaz Quran kot. Okey. Tuan-puan sekalian, sunnah asal Quran ni bukannya sesuatu yang dimaktub, ditulis dan dibaca. Sunnah asal. Tahu tak sunnah asal tu maksudnya? Asal usul Quran ni adalah dengar, inspired, remember. Okay, in English, listen, inspired, remember. Dengar, terinspirasi dan ingat. Itu adalah sunnah asal. Tapi lepas kewafatan Rasulullah tu barulah ada revolusi kepada nak mengekalkan Quran tu dengan adanya jam'ul Quran, adanya penulisan Al-Quran. That's a revolution after that. Tapi sunnah asal adalah mengupayakan pendengaran, terinspirasi dengan apa yang didengari dan ingat. Dan ingat. Saya rasa tuan-tuan sekalian dengan siri-siri kelas tadabbur, saya percaya ada je pendengaran kita kepada isi-isi yang dikongsikan itu menyebabkan kita rasa terinspirasi dengan ayat. Betul tak? Kita rasa mind blown, kita rasa macam wah, pernah tak rasa terduduk, kita rasa rasa tersungkur di hadapan Allah bila dengar sesuatu ayat. Itu poin saya menginspirasi tu. Pernah tak kita rasa that way? Sentap gitu kan, tuan-tuan sekalian. Tapi pelik tau sebenarnya ayat-ayat yang telah menginspirasi, menyentap kita, menginsafkan kita, tapi kita tak ada rasa macam nak ingat ayat tu. Kan? Pelik tak? Contoh. Banyak contoh hari ni kan. Contoh, tuan-puan sekalian, ada tak satu event dalam kehidupan yang tuan-puan sekalian masih ingat sampai sekarang? Dan mungkin event tu dah berlalu selama 20 tahun, 30 tahun dalam kehidupan tuan-puan sekalian. Ada tak? Kenapa event tu tuan-puan sekalian ingat sampai hari? Walaupun dia sudah ambil masa 20 ke 30 tahun. Sebab apa? Sebab apa event tu diingati? Sebab dia berjaya memberikan kesan yang mendalam dalam hati kita, betul? So, kenapa Quran yang sudah mengesankan hati tapi kita tak boleh nak ingat benda tu? Itu soalan dia. Okay? Saya tidaklah kata tuan-puan sekalian, wajib ke Ustaz hafal Quran ni? Taklah sampai tahap wajib. Cumanya itu tanda ayat tu betul-betul bermakna dalam kehidupan kita. That's why kita nak remainkan dia dengan kita ingat dia, kita hafal dia, kita remember. Kan? Macam kalau tuan-puan sekalian tengok ada setengah-setengah sahabat saya ni tuan-puan sekalian, dekat Darul Quran dulu, saya ada kawan yang memang dia pandai tulis khat. Tulisan dia sangat cantik. Kan? Lalu saya tengok setiap hari tuan-puan sekalian, di saat orang duk online duk sibuk nak hafal Quran, nak hantar nama muka surat esok hari, dia balik ke bilik, dia tak start dengan nak kena puluh nak hafal nama muka surat. Dia tengah duk tulis. Saya pun dah kata, hal mamak ni dia macam ada satu kebiasaan. Dia pun masa masuk dekat UIA, lepas Darul Quran dia masuk UIA, dia ambil bidang architecture. Dia memang orang seni. Saya ingat ke dulu dia buat benda tu sebab semata-mata seni. So sampailah satu tahap saya cuba tanya, kau tulis apa benda? Ada orang ambil tempahan kat kau ke? Nak tulis ayat Quran ni kan? Banyak-banyak dia kan? Sebab dia buat macam kecil tuan-tuan sekalian besar ni. Macam besar bukmak. Kan?
Dia kata tak. Saya ingat ke dia dapat tempahan supaya orang tu lihat untuk orang yang tempah dia? Tak, dia kata ini adalah ayat-ayat yang aku rasa menarik pada apa yang aku hafaz semalam. Dia tak tulis banyak pun, dia tulis 1, dia tulis 2, kan? So dia nak bagi tahu, dia hafal 6 muka surat, setiap hari nak kena hantar dekat ustaz, dekat guru tasmid. Tapi dia kata daripada 15 baris kali dengan 6, ada 90 baris aku dah hafal hari ini. Kan? Ayat ni yang paling aku rasa terkesan kat aku. Budak tu sekarang dah jadi arkitek dah. Budak tu lah. Kawan saya tu dah jadi arkitek dah sekarang. Kan? So, saya rasa kawan-kawan saya dulu tu bukan kawan-kawan yang biasa-biasa lah. Mungkin saat saya belajar kat Al-Quran dulu tak adalah popular sangat buat tadabbur ni. Tapi saya ada one friend yang memang dah start dah pun mencari makna pada Quran. Sebab saya dekat Al-Quran personally dan jujurnya saya tak menjadi orang yang macam tu. Saya jadi orang yang sekadar fokus esok nak hantar 6 muka surat, kita hafal ya. Gitu. Kan? Tapi kawan saya dah mula cari ayat-ayat dan ditulis dengan sangat cantik. Cantik. Kan? So, gitulah. Sebab apa? Mungkin bagi dia, kalaulah aku mungkin lupa. Sebab tak tahu hafalan ni akan kekal dengan kita sampai bila, teman-teman sekalian. Tapi at least, dengan apa yang dia rasa satu ayat daripada 6 muka surat tu ada yang dia rasa terinspirasi, maka kalau bukan kata dia redha dengan lupa tu, tapi andai ditakdirkan lupa oleh Allah, mungkin ada satu yang masih aku ingat. Gitu. So begitulah. Sebab apa yang telah menyentuh hati kita. Kan, Ramadan, saya percaya bulan yang kita kurang gangguan daripada syaitan dengan iblis ni tuan-puan sekalian, should be banyaklah ayat yang kita rasa terinspirasi bila kita baca. Kan? Tapi takkan tak ada rasa nak ingat ayat tu. Tak perlu sampai tahu nak kena ingat satu muka surat ke Ustaz. Kalau ada kemampuan tafaddalu ataupun tafaddali. Tapi kalau tak mampu ingat semuka surat, satu ayat pun tak apa. Kan? Satu ayat pun tak apa. Sebab tu saya nak bawa poin hafazan ni. Turunnya Quran ni bukan semata-mata untuk kita baca, untuk kita tadabbur, tapi kita one step ahead, iaitu kita hafal. Sebab itulah lepas tadabbur ada apa tuan-tuan sekalian? Tadhakkur. Betul? Tadhakkur tu maksud apa benda? Datang daripada word apa? Zikir. Zikir tu maksud apa benda? Ingat. So nak ingat macam mana? Dengan salah satu caranya adalah hafal. Hafal benda tu. Dan poin yang terakhir, hikmah yang ketiga, tuan-puan sekalian, Quran ni turun dan Quran turun beransur-ansur. Dah mana poin ketiga dia? Biasalah tuan-puan sekalian, kitab ni biasalah dia punya tu nak kena belik. Dia bukan macam buku yang ada poin. Dia sambung gitu. Mana poin ketiga ni? Hilang dah. Okey, poin ketiga. Untuk nak menetapkan keyakinan bahawa Al-Quran itu diturunkan oleh Allah yang Maha Bijaksana dan terpuji. Okey. Sebab nak tetapkan keyakinan lah. So Quran turun, tuan-puan sekalian, tak kira lah kita pandang Quran turun tu maksudnya mutawatir ke ataupun Quran tu turun as a whole ke. Kita kena yakin Quran itu turun sebab Allah nak buktikan kepada kita semua, ya Allah tu bijak. Dan Allah tu sangat terpuji. Betul tak tuan-puan sekalian? Rasa tak benda tu bila kita sedang menelusuri setiap ayat-ayat Allah Azza wa Jalla? Bila kita baca ayat tu kita rasa macam, macam mana Allah tahu? Pernah tak rasa macam tu? Kita rasa macam mau find out benda tu hari ni. Tapi tiba-tiba kita rasa macam, loh, macam mana Allah tahu? 1400 tahun lebih yang lepas tuan-puan sekalian, Nabi dah baca dah ayat ni untuk kita. Kita je baru tahu, loh, baru tahu hari ni. Kan saintis kita baru find out benda tu. So penurunan Al-Quran tu hikmahnya tuan-puan sekalian as a whole lah, penurunan Al-Quran as a whole tu nak membuktikan kepada kita yang Allah tu memang Maha Bijaksana dan Maha Terpuji. Di saat kita sedang mengagumi penemuan-penemuan orang itu, orang ini, kita puji dia, kita kagum kat dia, tapi Allah kata aku dah cerita lama dah pasal benda ni. Kan? Contoh macam tuan-puan sekalian tengoklah tentang ada, kalau kata dalam ruang lingkup perbahasan Al-Quran, kita akan jumpa ada orang-orang yang cuba find out, keluarkan i'jaz lughawi, i'jaz bahasa pada benda tu. Kan? Kita pun nak kata Allah bijak lah orang ni. Macam mana dia boleh jumpa macam ni punya perspektif? Padahal tuan-tuan sekalian, sebelum kita nak kagum kepada orang yang find out i'jaz lughawi tu, mukjizat bahasa tu, kagum dengan Allah pemilik bahasa tu dulu. Dia yang tuturkan tu. Takkan Allah tak tahu kenapa Allah tuturkan sebegitu? Macam kita tuan-puan sekalian, kita cakap orang transcribe. Contohkan macam ada orang transcribe saya punya kuliah-kuliah saya tuan-puan sekalian pada hari ni. Bila saya baca balik, ini bukan apa yang saya nak sampaikan. Aku pun tak pelan nak sampaikan macam ni. Dia selalu keadaan tu berlaku macam tu.
Tapi Allah Azza wa Jal pada setiap kalam yang dituturkan oleh Allah, semua tu Allah dah tahu sebab, sumber, hikmah, Allah dah tahu semua. Allah dah tahu semua. Jadi bila kita dengar ada orang duk kupas tentang i'jaz lughawi tu, yelah kita kagum sebab ada orang tu boleh find out that point daripada ayat tersebut. Tapi kena kagum lagi besar kepada Allah pemilik kalam. Bijaknya Allah bila sebut macam tu dan dalam bahasa macam tu. Boleh? So itu tujuan penurunan Al-Quran. Sepatutnya bila kita makin faham Quran, kita akan kena rasa diri kita makin tunduk depan Allah. Itu yang sepatutnya kita rasa. Kan? Kita akan rasa kita ni makin jahil, makin tak tahu banyak benda. So itu tujuan kenapa Quran turun. Nah, so 3 hikmah tu memadailah untuk kita menjuai dan kita nak ambil semangat nuzul Quran tuan-puan sekalian yang kita anggap tuan-puan sekalian 2 hari lagi lah kan, 17 Ramadan kan. Cuti tak tuan-puan sekalian? Cuti kan, 17 Ramadan kan, cuti. Okay. 17 Ramadan tu yang turun kat Nabi lah, kata para ulama yang 17 Ramadan tu turun dekat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang Malam Al-Qadar tu turun ke Baitul Izzah, insya-Allah. Okey. Wallahu a'lam bissawab. Nanti saya cubalah tuan-puan sekalian snapkan beberapa gambar daripada kitab ni untuk nak dibaca oleh tuan-puan sekalian. Kalau tuan-puan sekalian ada, carilah kitab ni. Dah ada dah pun terjemahan dalam bahasa Melayu. Saya beli buku ni masa Tadabbur Center buat daurah ulum Quran dulu. Cari buku macam ni tuan-puan sekalian. Pengantar pengajian ilmu Al-Quran, Mabahith fi Ulumil Quran, Manak Qattan. Ni penterjemah dia orang Malaysia, Ustaz Abdul Fattah bin Zakaria. Boleh cari buku ni. Boleh katakan kitab induk lah untuk kita nak mempelajari ulum Quran. So dalam ni topik-topik yang sekitar ilmu-ilmu Quran ni semua ada. Asbabun nuzul, Jam'ul Quran, Makki, Madani, Qiraat, asas-asas untuk para mufassir, semua ada. So boleh belilah. Saya tak tahu kat Shopee ada ke tidak, tapi cuba carilah. Kok ada. Keluaran Darus Syakir, ni dia punya penerbit dia. Darus Syakir punya. Boleh dapatkan. Harga dia, tak apalah. Untuk pelaburan semua hidup, taklah mahal mana insya-Allah. RM50 je tuan-puan sekalian. Okay. Bolehlah pelaburan semua hidup insya-Allah. Okay, wallahu a'lam bissawab. Okay, mungkin saya kata 10.45 tu, saya kata dia tengok kalau next saya nak cakap tu dia jadi lebih kan. Saya buka lah 3 minit. Alang-alang tu kita tamat laku sebelah tuan-puan sekalian. Kok ada soalan mungkin boleh tanya. InsyaAllah. Ustaz, tanya soalan lagi Ustaz. Okey, Ustaz, bagaimana dengan bacaan dengan berbeza qiraat? Adakah ia baik juga untuk kita ataupun sekadar sebab kita kena belajar, proses belajar kan, kita kena ada masa, kita kena reserve masa, kita kena reserve maksudnya masa dan juga orang kata macam kita tadabbur juga lah qiraat tu kan, kena kelas dia, masuk kelas dia, kena ada grup khas dia, kena pembelajaran dia semua. Adakah salah satu daripada modul untuk kita memahami Al-Quran masuk dalam itu juga sekali ke qiraat, berbeza qiraat tu, bacaan tu. Macam mana Ustaz? Okey, dalam kitab ni pun ada cerita pasal qiraat. Dalam bab yang ke-10 ada cerita pasal qiraat. Kalau tanya pada saya Kak Syida berkenaan dengan qiraat ni macam mana kan? Kalau tadi kita cerita pasal mengalunkan bacaan semua kan. Sekarang kita nak fokus pada qiraat. Adakah dia ada kesan, ada impact dalam bab memahami Al-Quran? Saya percaya ada. Perbezaan qiraat ini akan ada impact pada kefahaman Al-Quran. Saya percaya benda tu ada. Kenapa? Sebab Quran ni sifat dia alamiah, dia sejagat. Dia terpakai untuk semua jenis manusia dan semua bangsa. Dia bukan sekadar terpakai untuk bangsa Malaysia yang mengamalkan qiraat Hafs dan Asim kan. Bukan sekadar terpakai untuk orang-orang yang kat sana yang mungkin dekat negara lain yang memakai riwayat Warash kan, ataupun Ibnu Hisham dan sebagainya. Saya rasa dia bersifat sejagat dan pastinya pada setiap pembacaan qiraat itu akan ada impact pada kefahaman. Tapi tidaklah sampai bercanggah di sudut perkara-perkara yang usul, perkara-perkara yang dah thawabit yang sudah tetap. Sebab hari tu kami di Tadabbur Center, masa saya duduk dengan Dr. Farid Ravi, dia cabar kami siapa yang berani ambil topik ni. Dia kata topik ni tak ada lagi orang kaji. Siapa yang nak bawa ke PhD pun boleh pergi. Dia kata topik ni insya-Allah confirm lulus. Dia kata sebab memang tak ada orang buat. Dia kata apa? Athar qiraat, kesan qiraat kepada tadabbur Al-Quran.
macam mana perbezaan qiraat tu akan memberikan impak kepada tadabbur Al-Quran. Okay, contoh. Sebab bila kita nak tadabbur ni, kita juga akan bermain dalam ruang lingkup i'jaz, ruang lingkup mukjizat Al-Quran. Dan salah satu i'jaz yang ada dalam Quran ni tuan-puan sekalian, di samping ada i'jaz bayani, i'jaz lughawi, dia ada juga i'jaz sauti. Kan, i'jaz dari sudut suara. Kan, suara. Ada i'jaz suara. Contoh, kalau tuan-puan sekalian baca surah Al-Qadar kan, tuan-puan sekalian perasan tak? Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Kan? Setiap ayat-ayat dalam surah Al-Qadar tu berakhir dengan huruf ra. Anda perasan? Perasan kan? Dan anda percaya tak tuan-puan sekalian, ada hikmah kenapa Allah akhirkan dengan huruf ra? Dan ada i'jaz pada setiap ayat-ayat dalam surah Al-Qadar tu mesti kita kena getarkan. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kan? Der tu. Ada hikmah dan ada i'jaz dekat situ. Yang saya tak sempat nak kaji lagi lah i'jaz dia apa. Tapi pastinya ada. Kan? Seperti mana dalam surah Al-Mulk pun sama, sampai ayat 24 tu semua berakhir dengan huruf ra. Lepas habis huruf ra tu Allah sambung dengan mustaqim, mesti ada sebab. Kan? So ada i'jaz sauti. Contoh kalau dalam qiraat tu macam kalau kita baca surah surah Quraisy kan. Surah Quraisy kan kalau kita riwayat Hafs dan Asim, kita akan baca liila fi Quraisy ila fihim rihlat asy-syita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal bait alladhi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Kan? Ayat ni alladzina hum an salatihim sahun. Kan? Patutnya tuan-puan sekalian, alladzina hum yura'un. Bukan, itu surah ni, astaghfirullahalazim, surah Al-Maun, alladzina hum an salatihim sahun. Saya nak baca an salatihim tu, dia baca surah Quraisy pula. Surah Al-Maun, dia sebelah-sebelah tu kan, tu keliru tu. An salatihim sahun tu, salatihim. Contoh kalau kita baca alladzina hum an salatihim sahun, kita kata oh, orang-orang yang dicelakakan itu adalah orang-orang yang cuai dalam salat. Kan? So bila kita baca ayat tu alladzina hum an salatihim sahun, padahal ayat tu sedang memberikan satu penegasan, satu peringatan yang tegas kepada orang-orang yang cuai dalam salat. Tapi kalau baca ikut riwayat Hafs dan Asim, pada bacaan itu saja dia tak nampak macam ada amaran keras. Tapi kalau tukar qiraat, temuan sekalian, ada yang membacakan alladzina hum an salatihim. Dia tak baca salatihim. Dia baca salatihim. Kan salat tu dia nampak bunyi kasar sikit nak dibandingkan dengan salat. Kan? Salat dengan salatihim. Jadi bila menukar kepada suara yang berbeza, cara bacaan yang berbeza, mood orang yang mendengar tu akan jadi berbeza. So tidak dapat dinafikan salah satu i'jaz yang ada pada Al-Quran adalah adanya i'jaz sauti, ada i'jaz bunyi yang terhasil. So kalau tanya pada saya Kak Syida, ada tak kesan i'jaz, ada tak kesan qiraat pada tadabbur? Saya kata ada. So tak salah pun mengaji qiraat tuan-puan sekalian. Tapi ini adalah bukti bahawasanya tuan-puan sekalian, qiraat ni juga berlaku dari sudut tuan-puan sekalian sebab telo. Sebab apa? Lidah orang. Lidah manusia yang kadang tak boleh nak sebut seperti mana apa yang kita sebut. Jangan kita consider semua orang sama. Kita kata saya boleh sebut je. Kadang ada orang tak boleh sebut. Sebab tu kalau tuan-puan sekalian dengar cara orang Indonesia baca dengan cara orang Malaysia baca, dengar tak ada telo yang berbeza? Lain. Saya tak tahu nak remake macam mana orang Indonesia. Padahal kita tanya, kau buat-buat Tak, aku baca biasa. Tapi kita dengar orang Indo tu, automatik tahu, ni orang Indonesia. Cara baca dia. Kan? So, itulah sebab kenapa berlakunya. Antara sebab lah, bukan sebab utama. Tapi antara sebab kenapa berlakunya qiraat. Okay? Sebab ada kepelbagaian telo. Dan pastinya Allah Subhanahu Wa Taala bila dah ada sebutan-sebutan yang nampak ada perbezaan ini, pastinya Allah tidak katakan, oh untuk orang kamu yang baca macam ni, ini tadabbur dia. Tidaklah. Maksudnya Allah still nak bagi tahu this jagat. Al-Quran untuk semua. So tidaklah kata untuk orang yang boleh sebut dengan sempurna je Quran ni. Untuk dia je. Tak. Okay, untuk semua. Belajar tuan-tuan sekalian untuk tambahkan ilmu berkenaan dengan Quran. Tak salah pun nak belajar qiraat Al-Quran ni. Kan? Supaya tak terkejut lah kita tuan-tuan sekalian, contoh pergi negara luar, tiba-tiba orang tu baca lain kan. Kita kata, oh sesat Tok Imam ni. Jangan sesatkan dulu Tok Imam tu. Mungkin sebab kita yang kurang ilmu tuan-tuan sekalian. Tapi kalau ikut wakil kat Malaysia ni tuan-tuan sekalian, kalau ada imam nak baca qiraat, better maklumkan dulu pada makmum. Sebab tak semua orang expose dengan ilmu qiraat ni. Kan? Tak semua orang expose dengan ilmu qiraat.
Terima kasih Puan Azizah. Sampai ayat 21. Sorry, bukan ayat 23. Ayat 21. Okey, wallahu a'lam bissawab. Ni dah lebih masa ni Dan sudah 5 minit. penjelasan penuh dan mantap. Faham, insyaAllah. Terima kasih. Min fadlillah. Okey, saya rasa cukup sekadar tu. Terima kasih kepada tuan-puan sekalian yang sudi join pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat tuan-puan sekalian apa yang dikongsikan. Saya minta maaf tuan-puan sekalian kalau ada kekurangan, kesilapan dari pihak saya. Perlukah kita belajar qiraat itu secara mendalam? Terpulang. Saya rasa tidak menjadi masalah pun nak belajar mendalam. Selagi mana yang utama itu tidak kita kesampingkan. Belajarlah tuan-puan sekalian. Untuk nak menghargai Allah punya nikmat kepada manusia. Sama macam belajar taranum lah. Belajar taranum tu pun tak salah. Nak belajar mendalam pun tak salah. Selagi mana kita tidak mengabaikan tujuan utama kenapa Quran tu turun. InsyaAllah. Okay. Wallahu a'lam. Terima kasih semua. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Saya kembalikan kepada pengurusi majlis. Alhamdulillah, jazakumullahu khairah. Terima kasih Ustaz. Dah lebih masa kita bagi Ustaz peluang untuk terus ke program seterusnya. Dan hari ini sungguh satu sesi yang kita boleh kata boleh bertakbir. Satu yang baru. Bukan seperti yang kita tahu sejarah, kita tahu bila, kita tahu bagaimana diturunkan. Tapi sebenarnya bagaimana ia membawa ibrah dan hikmah dalam penurunan Al-Quran itu sendiri kepada diri kita dan terutamanya hati kita dalam kehidupan, insyaAllah. Dan cuti yang akan datang ni, cuba kita plan apa yang kita nak buat dengan Al-Quran. Bukan cuti bersantai, pergi shopping kan. Jadi mungkin cuti tu kita manfaatkan sebaiknya untuk Al-Quran. Barakallahu fikum Ustaz. Semoga Ustaz sampai ke destinasi dengan selamat. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Asr. Tawassul bil haqqi wa tawassul bis sabr. Okay, ma'assalamah. Assalamualaikum semua. Assalamualaikum. Hari ni live kena ban tak? Kok lah macam ban, kena ban macam itu. Tahu lah. Kak Liza punya charge tadi, tu dia check tak? Pagi Kak Izzah tengok. Kak Izzah jaga ni. Kok lah kena ban macam itu kan? Tak tahulah. Setakat ni tak. Tak ada. Okey. Setakat ni okey, tak kena ban apa. Okey, baik. Okay, Assalamualaikum. Okay, Ustaz. Terima kasih Ustaz. Okay, saya tutup Terima kasih Liza. Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih semua. semua. Besok pula insyaAllah. Saya tutup Okey, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.